Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam ni adalah basically sambungan, directly sambungan daripada apa yang kita telah bincangkan minggu lepas, tak silap InsyaAllah. So maknanya kita separuh jalan cerita sejarah usrah, dan insyaAllah hari ini kita akan habiskan insyaAllah. So seperti biasa, boleh respon sepanjang mungkin. Just nak bagi hangat seperti biasa, untuk membiasakan merespon sepanjang sesi So ingat lagi apa yang kita telah ceritakan minggu lepas? Masih ingat? Okey, tak apa. So siapa yang kat sini rasa semangat nak continue based on apa yang telah diceritakan last week, ataupun perasaan masing-masing? Alright, insyaAllah. So ready nak mula insyaAllah, harapnya. So hopefully sepanjang sesi kita ni jangan teragak-agak lah untuk terus memberikan komen, persoalan dan sebagainya, supaya kita dapat menggarap semaksimal mungkin Dan kalau apa-apa yang tak clear, tak jelas, ada persoalan, boleh terus menyatakan persoalan insyaAllah Okay, just untuk refresh, kita bermula dengan beberapa soalan last week kita memang kena usrah ke? Dan kenapa? Why? Kalau perlu usrah tu kenapa pula Dan ada masalah ke kalau tak usrah? Itu antara persoalan yang menjadi titik mula kepada perbincangan sejarah usrah, yang kita juga dan saya juga sebut yang kita akan cakap biasanya real talk lah. Maksudnya kita bukan nak berteori, cakap di atas awangan, tetapi kita cakap pasal benda yang reality InsyaAllah. So ini antara benda just untuk refresh sebab ada yang ingat, ada yang ingat juga, ingatlah juga So harapnya masih ingat bila kita sebut dua perkataan ni, kita bercakap dengan Tanzim tentang Tanzim. Dan of course kalau ada terlupa nak translate apa-apa word Arab minta beritahu, takut terlupa. Sebab Tanzim tu salah satu word Arab kita bercakap tentang penyusunan manusia, penyusunan human resource basically. Dan ini basically adalah hujung daripada sesi yang lepas. Kita berhenti di sini basically. Kita dah berbincang tentang analogi secret recipe rasanya. Kita dah bincang tentang analogi perigi tu kepentingannya di mana, penting ke. Dan towards the end of sesi yang sempat hari tu, saya nak memberikan benda ni, maksudnya menegaskan bahawa bermula daripada sesiapa yang mengimani bahawa kita mempunyai ataupun menggalas tugas seperti yang dekat kiri tu, tugas sebagai khalifah, ataupun tugas untuk melaksanakan syahadatul haq, ataupun tugas untuk memastikan tercapainya rahmatan lil alamin, maka dia akan menunjukkan kepada kepentingan ataupun kemestian usrah tu sendiri tetapi kita berhenti kat situlah. Maksudnya di mana kaitannya kita tak sempat cerita last time kita tak sempat cerita. Cumanya ni session asasnya lah. Maksudnya kat mana titik tolak kepentingannya tu datang daripada kepentingan tugas-tugas hakiki kita tu Dan kalau kita tak laksanakan tugas tu, susah kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. So amat penting untuk kita laksanakan. Bagi orang yang betul-betul cuba memikirkan macam mana nak laksanakan, setelah memahami tugas tersebut, then in the end dia akan menunjukkan kepada disebabkan itulah usrah tu amat penting. So hari ini kita akan cuba cerita bagaimana benda tu terkait, termasuk juga sebab tajuknya bersejarah usrah, macam mana historically Dan kita dah sebut last week berkaitan in term of sejarah yang dekat dengan Hasan al-Banna tapi kita belum sentuh bagaimana terkait dengan apa yang Rasulullah SAW sendiri buat Itu insyaAllah antara benda yang kita akan cover hari ini insyaAllah. Tak silapnya ini last slide yang minggu lepas Maksudnya sekiranya sesuatu benda terpahat di hati, menjadi akidah kita, benda-benda yang betul-betul tersimpul dalam hati kita, for sure dia akan menatijahkan amal hakikatnya amat jelas dalam kehidupan kita lah. Kita boleh ambil apa saja contoh. Kalau betul benda tu terikat dalam hati kita, memang kita akan nampak natijahnya akan terlahir amal-amal, reaksi
perbuatan yang tertentu. Sekiranya tidak lahir apa-apa dan susah nak dijustify bahawa benda tu sebenarnya betul-betul terpahat di hati lah. Mungkin somewhere in our mind, kita rasa, theoretically kita rasa betul, tetapi dia belum terikat dalam hati. Okey. Sebagai salah satu sampel saja hari ni untuk kita establish benda ni, sebab dari konteks masa kita tak sempat cerita tiga-tiga naratif lah. So kita fokus kepada rahmatan lil alamin. Now, familiar kan rahmatan lil alamin? Harapnya tak ada yang tak pernah dengar lah. Malah kalau kita kata apa rasanya memang kita sempat hidup lah zaman sekejap masa PH menjadi kerajaan tu. Menteri Agamanya biasa menyebut perkataan ni kan. Kalau saya di UIA pula, memang tagline rahmatan lil alamin ni memang dah sekian lama lah digunakan sebagai purpose kita. So rasanya tidak asing. So persoalan harapnya boleh terus jawab. Adakah anda semua yakin bahawa rahmatan lil alamin ni tugas ataupun misi kita semua? Ataupun tidak? Ataupun bukan saya tapi orang lain? Ataupun bagaimana? Ataupun ya, betul, saya termasuk dalam orang yang memang sepatutnya menggalas misi tersebut. Ada respon? Jangan risau untuk menukar arus sekiranya diyakini benda tu yang tepat. Sepatutnya kalau faham. Ya. Okey, ada lagi? Ini semua saudari-saudari ni. Ada yang saudara. Okey. Kalau kita yakin, okey, ini misi kita, faham tak implikasi dia? If truly that is our mission, then do you understand what would be the implication? Okey ke ni saya cakap campur-campur bahasa ni? Faham implikasi dia? Faham apa kesan dia kalau itu betul misi kita? Dan boleh bayangkan apa kesan dia? Ataupun tak ada implikasi apa-apa? Ataupun tak clear sangat? Ataupun implikasi apa? Ataupun macam mana? Ada yang nak memberi pandangan? Ke belum panas lagi ni? Ke soalan tiba-tiba takut nak jawab? Biasanya kalau kita menjadi tugas kita something, akan ada implikasi dia, betul tak? Daripada sisi-sisi yang berbeza lah. Sama ada kalau kita tak buat, apa jadi, itu satu benda. Tak tahu macam mana nak jawab. Tak tahu nak jawab macam mana. Oh, tak tahu nak jawab macam mana. Itu maksudnya tak tahu nak jawab apa Ke tak? Kalau nak jawab macam mana, guna either type ataupun bersuara je lah. Tetapi okey. So kalau kita specify lagi soalan dia lah, kita patut buat apa sebenarnya kalau ini misi kita? Okay, kalau tak tahu pun, maknanya, do you have anything in mind bila kita okay, misi kita rahmatan lil alamin. So apa aku kena buat Do you have anything yang tergambar ataupun memang kelabu je? Macam aku tahulah ni misi aku kan, tapi tak pernah terfikir pula. So kena buat apa? Siapa yang macam tu? Ke fikir tapi dah terbayang something tapi takut salah. Itu jangan risau salah dan silap Ini proses kita untuk memahami dengan lebih dalam apa yang sepatutnya kita fahami. Okay. Now, saya teruskan sementara menunggu jawapan ni. Kalau kita dah buat, soalan yang macam ni senang sikit lah, ya tidak kan, yes no question Kalau kita dah buat baik kepada semua orang or in other words, kita telah berlaku rahmah kepada semua orang. Contohnya dengan jiran, dengan cikgu, dengan saudara, dengan orang-orang yang kita jumpa, kita dah berlaku rahmah, kita dah berlaku baik kepada semua orang. Cukup tak untuk fulfill our mission of rahmatil alamin pada pandangan anda? So dalam ni ada 22 orang, so at least 6-7 orang tak, maknanya tak cukup Yang lain? Pandangan. Jangan risau. Maknanya as of now, what do you think?
Oh, semua risau nak menjawab ni. Tak cukup. Alright. So ada yang rasa cukup tak? Kalau tak cukup okey. Kalau kita dah bantu, okey, ni based on apa yang kita dah cerita dalam sesi yang pertama hari tu tentang surah-surah pasal contohnya apa? Pendusta agama, kalau ingat lagi siapa yang tak membantu orang susah, anak yatim, orang miskin tu kan contohnya kan, ataupun tak berkongsi cahaya Islam dan sebagainya, kita bincang itu kan, hopefully boleh recall balik. So kalau kita dah buat semua benda tu, kita dah bantu orang yang perlu, hanya orang susah je kita bantu, orang-orang yang macam nampak dia belum dapat hidayah tu kan, jom kita kongsikan hidayah, ataupun kita kongsikan kebenaran Islam, cahaya Islam. Kita dah buat semua benda tu. Okey, sekarang cukup tak? Sudah cukup? Tak lagi cukup? Atau macam mana? Sebab tadi kita just cakap buat baik kan. Yang ni kita dah, orang yang susah kita dah bantu dah. Orang yang belum dapat cahaya Islam kita dah salurkan dah. Kita dah cuba usahakan dah di sekeliling kita ni. Cukup tak? Even that pun dah susah sebenarnya. Kita apa? Kalau nak kata siapa je orang yang di sekeliling kita dan yang kita kenal yang kita pun tak buat semua benda tu lagi. Tapi kalau macam andai kita dah sampai level tu, cukup tak untuk mengatakan kita telah melaksanakan misi kita dalam konteks rahmatan lil alamin? Masih belum Ada yang lain? Kalau yang cakap masih belum tu, boleh nyatakan tak kat mana yang tak cukup tu? Apa lagi yang kena buat? Aku takut kena soal macam tu. Okey, satu keyword daripada term ni ialah lil alamin kan, bukan lil Melaka, bukan lil Malaysia kan. Okey, sebab cakap pasal manusia. Okey, kalau kita dah cover manusia dan yang binatang sekalian, so lil alamin tu maksudnya satu alam lah kan. Of course dalam cakupan kita satu dunia lah bukan hanya manusia, of course. Terbayang tak skopnya kan? So itu satu benda ni quite interesting bagi orang yang kalau dia claim dia rasa sungguh rahmatan lil alamin ni misi diri dia. Sebab kalau saya claim itu kerja saya, itu mission saya, dia jadi pelik kalau saya tak fikir macam mana nak fulfill. Betul ke itu misi awak kan? Awak kata itu misi awak, tapi macam tak kisah pula macam mana nak buat tu kan. Macam you don't even find the answer how to fulfill. Then is it really your mission? So kita boleh persoalkan diri kita lah kalau itu hakikatnya. Okay, anyway, kita pergi cepat ni dalam konteks sandaran rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Okey, kenapa ada wahai Muhammad tu? Of course sebab dalam ayat tu quite interesting ialah arsalnaka. Ka tu kamu seorang bukan kum, bukan kamu ramai-ramai. So dan of course yang Allah utuskan arsalna, macam risalah yang bagi risalah directly memang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lah dalam konteks zaman kita kan. So dia punya perbincangan ialah adakah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mewarisi misi tersebut? Kan? So kalau orang kata tak, itu memang kan ayat tu kata kamu je. So Nabi Muhammad je lah yang buat kerja tu kan. Kenapa nak bebankan dekat aku kan? Tetapi bagi orang yang merasakan dia mewarisi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak boleh larilah daripada kata benda tu tertaklif untuk aku juga. Itu satu perbincangan yang really relate dengan setiap kita punya keyakinan sebenarnya kan? Dan kita bukan nak cakap betul salah kat sini, tapi kita nak cakap sejauh mana kita rasa kita sepatutnya mewarisi Nabi Muhammad SAW punya tugas dan sejauh mana kita memang passionate about that kan? Okay, ini satu hadis yang mungkin agak panjang, kita just browse through, cumanya kita nak fokus kepada kaitan dengan tadi kan. Tapi secara ringkas, rasanya hadis ni agak famous dalam konteks masyarakat kita rasanya lah. Kalau kita ambil basically awalnya menceritakan bahawa para sahabat basically meminta kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, minta Rasulullah SAW minta bantuan, minta Allah tolong kan, sebab dia kan ditindas dan sebagainya masa-masa penyiksaan itu kan, dia di awal dakwah So kami menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW,
Boleh tak minta pertolongan kan? Boleh tak doa kepada Allah, minta pertolongan. Dan apa respon Rasulullah SAW? Rasanya ini respon yang famous. Di kalangan orang sebelum kamu, kan, ada orang yang dia letakkan, ditanam separuh badan dia di dalam tanah dan kemudian dia letak gergaji dan dia belah dua. Ini dia diringkaskan ya. Dan juga disikat dengan sikat besi sampai terpisah daging dan tulang. Familiar dengan hadis ni? Kan? Dan kemudian Nabi Muhammad SAW kata, sampai ke tahap tu pun tidak menyebabkan dia orang tidak istiqamah lah basically, in other words tidak menyebabkan mereka give up their religion kan. Dan kemudian kalau kita tengok sambungan dia, wallahi, so kita nak tengok sambungan dia kat portion yang hujung tu wallahi, demi Allah, la yutimman hadzal amr, sesungguhnya Allah akan sempurnakan urusan ini ataupun agama ini, Islam ni kan, hatta yasirar rakibu min Sana'a ila Hadramaut. Maknanya sehingga orang boleh bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut, la yakhafu illa Allah, dia tak takut apa kecuali Allah, awizib an ala ghanami, ataupun serigala terhadap gembalaan kambing dia. Kan, walakinnakum tastajilun, tapi kamu ni tergesa-gesa. Pernah dengar hadis ni? Ada yang tak pernah dengar? Siapa yang first time dengar hadis ni? Dan siapa yang dah pernah dengar hadis ni? Oh, ada yang first time Okey, yang lain? Ada yang pernah? Okey. Ada yang first time. Okey, interesting. Okey, kalau first time dengar, rasa apa bila dengar hadis ni? What do you feel about the hadis? Sebab saya assume tak biasa orang pernah dengar, tapi kalau first time dengar, quite interesting juga. Siapa yang rasa respon Rasulullah SAW tu memadai untuk anda kalau anda lah yang tengah suffer tu? Faham ke konteks dia? Katakanlah kita siapa yang first time, okey, bayangkan kita tengah kena tension ni, kena seksa kan, suffer ni kan. Jom kita minta dengan Nabi SAW kan, minta dia doa supaya kita tak suffer macam ni lagi kan. Lepas tu jawapan Nabi apa? Tahu tak? Ni kalau kita membahasakan balik lah, saya nak bahasakan balik supaya senang capture dia punya konteks kan. Tahu tak? Orang sebelum kita dulu, orang sebelum kamu dulu tu, lagi teruk kena tau. Gergaji kena sikat dengan besi. Tapi dia tetap istiqamah kan. Tak terfikir pun untuk meninggalkan agama ni kan. Okey. First, reflect pada diri sendiri. Pandangan. Kalau anda semua dengar macam tu, macam rasa suffering tu hilang ke macam apa ni? Kita nak minta tolong ni kan. Dia bagi cerita benda yang makin memeritkan ataupun apa? What would your response be? Ada pandangan tak? Just nak appreciate di hadis ni. Rasa malu. Okey. Dia orang kena lagi teruk Kita ni tak ada apa sangat. Tapi sebab kalau kita di quote hadis macam ni, obviously lah kita ni susah apa sangat kan. Macam apa ni kan. Baru kena spend masa sikit untuk usrah daurah pun dah ingat kan. Itulah level kita kadang-kadang. Tetapi kalau kita reflect kepada sahabat yang masa dia minta doa ni ataupun minta pertolongan Nabi SAW tu, dia orang kena dah teruk tau. So tu satu. Kedua lepas tu Nabi SAW kata apa? Jangan risau, Allah akan sempurnakan juga urusan ni kan. Maknanya dakwah yang kita buat ni, Allah akan sempurnakan juga, bagi dia capai juga. Dan gambaran dia apa yang Nabi Muhammad SAW cerita, akhir nanti orang boleh travel daripada Sana'a ke Hadramaut, dia tak risau apa-apa kecuali takut apa-apa, kecuali takut Allah, of course, dan takut dengan serigala terhadap kambing yang dia bawa tu. Apa maksud dia? Faham tak konteks? Faham tak apa, kenapa cerita benda tu? Siapa faham boleh cakap faham, yang tak faham boleh cakap tak faham. Yang rasa macam apa kaitan? Ada? Something in between. Something tu lah, perasaan ke apa yang something in between tu? Yang lain tak faham. Oh, tak faham. Okey. Kefahaman dia ialah tak faham. Okey. Gambarannya Nabi Muhammad SAW cakap bila musafir boleh bermusafir Sana'a ke Hadramaut ni satu, kita nak cakap daripada satu tempat ke satu tempat yang agak jauh lah, senang cerita Orang boleh bermusafir
Okey, dalam keadaan dia orang risau tak nak bermusafir sebab ada lanun ke, ada orang yang hijack tengah-tengah jalan ke dan sebagainya. Itu normal yang berlaku. Malah kalau kita tengok apa yang lead kepada peristiwa Badar dan sebagainya pun dia peristiwa kafilah dagang kan. Maknanya orang berdagang apa semua ni memang orang boleh hijack. Tetapi Rasulullah SAW cerita nanti in the end bila Allah sempurnakan agama ni, basically nak cerita in other words tak ada penjenayah. Faham ke? Maksudnya orang tak takut apa-apa sebab there's no such thing as jenayah yang berlaku lah. Nak musafir pun tak risau barang-barang yang dia bawa. Kecuali serigala lah, sebab serigala tu bukan faham hukum hakam dan undang-undang kan. Tu satu cerita lah. Tapi orang dah tak ada yang buat jahat lah sebenarnya. Macam kalau kita bahasa kita contohnya, kita dah tak risau dah adik-adik kita ke anak-anak kita main kat teman mainan kat luar. Sebab sekarang ni risau kan. Macam selamat ke adik aku tu kan. Macam tu lah contoh Itu gambaran amat tidak selamatnya kalau kita ada perasaan risau tu. Tapi ni macam orang boleh berdagang, orang boleh travel. Tak ada kerisauan apa-apa. From that perspective, faham ke? Apa yang dia sampaikan tu? So this is nak relate dengan rahmatul lil alamin tu. Maksudnya rahmah sungguh lah. Tak ada, maknanya there's no worry of anything, any crime, any injustice dan sebagainya. Okay, tapi quite interesting. Benda ni anda rasa dia menjadi pengubat kepada para sahabat tak bila dengar ni? For sure lah tak? Ke macam mana? Sebab Nabi mesti gunakan something yang sebab sahabat tengah stres kan. Tapi kalau anda rasa benda ni menjadi pengubat tak? Katakanlah kita tengah stres tak, ya Allah, tensionnya. Jangan risau. Nanti akan tercapai juga apa yang kita idamkan. Sebab dia berbeza tau. Kalau kita kan, boleh faham tak kalau kita cakap macam ni? Allah, penatnya study untuk exam ni kan. Untuk SPM, katalah kalau budak-budak dulu struggle lah nak study SPM, penat-penat. Tak apa bang. Nanti dah habis SPM, dah score nanti, ayah bawa pergi Disneyland, ke apalah contoh. Yang travel tu kita kan, macam, oh bestnya, ada pulangan berbaloi kan. Tetapi kat sini, dia bukan cakap kamu tau. Bukannya cakap, jangan risau, nanti kamu boleh musafir tanpa risau apa-apa kan. Kamu boleh hidup senang. Tak. Dia tak cakap kamu tau. Dia tak cakap sahabat yang akan nikmati benda tu. Orang lain. Orang kat dunia ni akan rasa aman dengan kerja kita. Siapa kat sini rasa benda tu pengubat? Kalau orang cakap macam tu, macam kalau rasalah tengah tension, tu cakap dengan Nakib, stres lah, jangan risau. Nanti masyarakat kita akan hebat, akan hidup aman dan sebagainya. So, siapa yang rasa benda tu pengubat, alhamdulillah menunjukkan kita ni sanggup susah untuk orang lain. Tak apalah aku susah, biar orang lain senang kan. Tapi kalau sebab kadang-kadang kita masih nak kita lah yang nak senang tu kan. Apa aku nak suffer sampai mati tapi orang lain senang. So itu state of da'i maksudnya just nak memberi gambaran macam mana benda macam ni boleh jadi pengubat. Dia sesuai dengan orang yang dah memang jiwa penyelamat lah basically. Kan? Kita buat ni untuk orang lain, bukan untuk aku kan. Begitu So that is quite interesting. But anyway, kita nak relate dengan point kita tadi. Nabi kata bila agama ini sempurna di atas muka bumi ni, bumi akan aman. In other words, begitulah senang cerita. Okay. Now, saya akan bawa satu video ni just untuk ini cepat, tapi mungkin sound dia takkan tu. Tapi tak apa sebab dia ada subtitle. So boleh baca subtitle dia walaupun unfortunately tak boleh dengar suara dia. Siapa boleh agak ni video pasal apa? Cox Bazar di Bangladesh. Siapa tahu ni tempat apa ni? Cox Bazar Bangladesh. Tak tahu. Yang lain? Ada siapa tahu? Tahu? Oh, tak tahu. Ini salah satu camp pelarian Rohingya yang terbesar. Tahu Rohingya? Okey, kalau Rohingya, tahu ke apa-apa yang pasal Rohingya ni? Pelarian Rohingya sebab sepatutnya tahu lah kan sebab ada yang sampai ke Malaysia kan. So yang besar sekali ni tahun bila dia punya tu kan di Bangladesh semua berkumpul kat situ. Tu yang nampak macam ni Okey. So boleh tengok dan baca dia punya sebab dia ada subtitle Boleh nampak ke? Sebab saya tak pasti smooth tak. Okey.
Okey, sampai situ je sebab kita nanti kalau siapa yang ni boleh tengok dia punya full dokumentari dan sebagainya. Okey, apa perasaan anda bila tengok benda tu? At least boleh baca apa yang berlaku kan. Apakah perasaan anda? Okey. Harapnya ada perasaan sepatutnya kan. Of course ni saudara-saudara Muslim kita kan yang asalnya di Rohingya di Myanmar tu, dan kemudian ni dia ada yang dapat lari ke Bangladesh lah. Lepas ni ada yang dia interview nenek lain dan sebagainya yang dah mengalami peristiwa yang sama 3 kali dalam hidup ni kan. Now dalam konteks, kalau kita serius kata misi aku rahmatan lil alamin, kita akan rela ke benda ni berlaku? Maknanya, does it make sense kalau kita kata kita punya mission ni rahmatan lil alamin, semua orang sepatutnya merasa rahmah, tapi sedangkan, sebab saya bawa contoh yang agak dekat dengan kita lah geographically. Kalau kita bawa Gaza, kita kalau bawa Syria dan sebagainya pun ada ceritanya. Tapi yang ni agak dekat geographically agak dekat, dia rantau kita. Dan dia berlaku kan. So kalau kita tak kisah pun ataupun tak cari jalan macam nak resolve, then are we serious about rahmatan lil alamin tu misi kita? So that's the real question. So itu satu kan. Okey, gambar ni, kenal dua orang ni? Boleh agak tak kenapa saya bawa gambar ni? Apa kaitan dengan penceritaan kita sekarang ni pasal rahmatan lil alamin? Tak kenal ke apa? Ke ni jawapan yang tadi? Tidak ni. Kenal. Siapa pakcik yang kiri tu, siapa pakcik yang kanan tu? Of course bendera tu sepatutnya dah menjadi hint yang besar kan. North Korea kan. North Korea dengan China. Agaknya kenapa saya bawa gambar ni? Untuk relate dengan rahmatan lil alamin. Boleh agak? Mereka menentang Islam lagi-lagi. Kuasa besar lagi. Okey, lagi. Apa masalah kalau kuasa besar? Adakah rahmatan lil alamin kena jadi kuasa besar ke apa? Now, kalau saya post soalan macam ni sekiranya dua negara ni masih akan function seperti mana mereka function dengan North Korea ni. Kalau dia China kalau kita ambil contoh China semua aware ke cerita apa Uyghur di Xinjiang province tu? Familiar ke? Sebab benda tu kan basically hangat sekejap isu umat Islam di sana. Tahu ke apa yang berlaku dan sebagainya? Aware. North Korea pun tahu ke macam mana rakyat dia di-govern dan sebagainya? Now, if you truly nak jadikan rahmatan lil alamin satu reality, possible ke dibiarkan mereka still govern negara dia macam tu? That's the fundamental question. Right, okay. So, kalau betul seseorang tu kata misi aku rahmatan lil alamin tu perlu tercapai, benda-benda macam ni perlu di-resolve kan. Maknanya kalau yang kita cakap tadi Myanmar kita perlu resolve Myanmar. Kita perlu resolve maknanya kalau North Korea sekarang senang cerita secara umumnya Islam dapat masuk tak? Boleh ke dakwah Islam kat situ? Agak. Sekarang North Korea, bukan South Korea, tahu beza kan? Sekarang boleh negara dia, cara negara tu di-govern? Ke tak tahu sangat macam mana negara dia function kan, dan apa kedudukan agama di dalam negara dia. So sebab dia berbeza kalau dia berbeza dengan South Korea yang agak open lah kalau dalam konteks, kalau in comparison kan.
Sebab even in China pun ada isu juga Islam kan. North Korea lagi North Korea lagi dahsyat lah, relatively speaking. Okay, so kalau kita faham konteks-konteks ni, dia senang bila kita, siapa yang pernah dengar ISK contohnya, ataupun bertanya perlu ke peperangan dalam Islam contohnya kan. So dia ada circumstances yang sekiranya ada benda itu yang terpaksa ditolak ke tepi untuk membolehkan semua manusia itu mendapat rahmat, dan sekiranya tak ada cara lain dan benda itu terpaksa berlaku kan. So bila kita faham macam tu lah, misi kita sebagai Muslim kena sampai ke situ maknanya kena sampai settlekan China, settlekan North Korea dan sebagainya, then only you realise kerjanya bukan kerja kecil lah kan. Dan macam mana kita nak envision, so nak kena buat apa how to even plan to that level Okay, so generally speaking, bringing back to our context here, sekiranya misi kita sejauh itu, sebesar itu apa yang kita perlukan? Kita pergi to the core requirement Kalau saya tanya, cukup tak kalau seorang? Obviously tak cukup lah kan. Kalau ramai, cukup tak? Kita dah ramai dah yang sama-sama nak jayakan misi ni. Ni bayangkan ramai lah tak lagak saya nak letak gambar banyak-banyak kan. So bayangkan dia dah ramai. Cukup tak kalau ramai? Ataupun in other words, cukup tak kalau ramai tapi space macam ni je, semua tak ada quality ni kan. So senang cerita memang tak cukup lah untuk misi that level. Kalau ramai saja tak cukup dia kena ramai tapi setiap seorang tu super power lah. Okay, kalau kita dah ramai dan semua orang pun super power juga, memang quality hebat-hebat lah, cukup tak? Is it sufficient untuk menjayakan misi tersebut? Now we have ramai dan setiap seorang tu pun macam tu lah, cukup ke ada something missing juga yang perlu ada, yang kalau just macam tu tak cukup? If ada rasa tak cukup, apa, kat mana yang tak cukup tu? Tak tu kat mana? Kat mana yang missing? Okay, so that's another thing. Hukum alamnya menyatakan perlu berjamaah. In other words, faham ke kalau cakap berjamaah? Bila sebut berjamaah, do you understand what it means? Siapa yang faham? Siapa yang tak faham? Faham Ada yang tak faham ke? Semua faham ke beza berjamaah dengan beramai-ramai? Sebab tadi dah ramai kan? Apa beza beramai-ramai dengan berjamaah? Dia tersusun, dia terorganisasi tujuan yang sama. Mungkin ramai-ramai tadi ada tujuan yang sama, tetapi beza dia kalau kita kata solat berjamaah dengan solat beramai-ramai, beza kan? Kalau solat berjamaah tu bila ada imam ada makmum, dan sebab dia ada implikasi tau bila ada imam ada makmum kan. Walaupun kita memang suka baca Al-Baqarah setiap rakaat, tapi bila imam dah rukuk, kita kena rukuk lah. So dia ada implikasi, dan itu yang mencabar sebenarnya, especially kalau ramai orang yang hebat. Lagi ramai orang yang hebat, lagi mencabar untuk berorganisasi, sebab semua ada kepala sendiri. So itu lumrah alam. Lagi hebat seseorang tu, lagi tinggi cabaran dia untuk berorganisasi. Dan tetapi hakikatnya untuk dunia ni, dia perlukan dua-dua tu. Dia tak boleh lah beramai-ramai tapi semua tak ada kualiti. So gimana ni kan? Ataupun semua berkualiti tapi memang tak boleh berorganisasi kan. Semua asyik nak kepala sendiri je kan. Dia tak jadi juga. Okay, so itu hukum alam. Okay, ini tak perlu tunjuk. Siapa main game kat sini? Siapa tahu game ni? Saya ni bekas pemain game Tegar satu ketika dulu. So kadang-kadang asyik terbawa contoh game. Tapi sebab saya nak bagi contoh misi yang besar, tapi nak cari movie tak jumpa yang menggambarkan misi yang besar. Sebab kalau kita ambil, sebab ni gambar peperangan So kalau movie tu dia akan zoom in kepada kumpulan orang yang kecil, so kita tak nampak besar. Sebab berjaya tak berjaya kumpulan kecil tu belum masuk berjaya the whole battle. Berjaya satu battle bukan berjaya satu war, kalau kita faham Tapi kalau game ni sebab dia boleh zoom out, nampak the whole thing kan. Now anyway, kita skip je lah benda ni. Ataupun saya bagi gambaran lah, maksudnya sebab nak bagi contoh sekejap ni kita punya base, katakan belah kanan ni kita punya base, kalau faham. Lepas tu ada orang serang, saya narrate kan kena serang, so kita terpaksa defend. So terpaksa kalau nampak tengah repair atau bina bangunan baru,
orang-orang ni kita kena hantar untuk fan off orang yang datang, bina pertahanan, tengok kalau nampak ada repair tu. Kemudian sampai makin kuat, tentera kita boleh makin mara ke depan. Dan dipendekkan cerita, akhirnya kita pula serang tempat dia. Dan dipendekkan cerita, kita dah serang dia punya base. Dia baru siapkan benda pun, belum sempat nak buat apa, dah letup. Dan akhirnya, pendek cerita lagi, menang Now, boleh bayangkan Now, tak keluar, okay. So, itu just nak bagi contoh lah. Antara video yang saya boleh cari untuk satu misi yang besar. Tapi tadi kita ambil contoh game Katalah kita main game macam tu. Untuk kita punya mission tu successful macam tadi, apakah elemen yang kita perlukan? Apakah yang kita perlu ada untuk kita boleh main, kalau kita main game tadi tu, untuk kita boleh successful macam tadi? Dalam konteks kalau kita bayangkan kita main game tadi lah. Sebab strategi, okay, strategi kena mantap. So kalau kita power strategi, okay, kalau saya ni dalam kepala memang strategi power dah ni. Apa lagi yang apa yang perlu? Ataupun walaupun strategi dan kepala saya hebat, tapi saya main game tadi kalah sebab apa? Satu lagi execution strategi tu idea, execution kepada strategi tu faham. Kalau kita main game tu, saya punya strategi power, tapi tekan mouse punya lah lambat. Sempat dah meletup habis dulu baru tekan. So mati juga. Now, tapi ada satu prerequisite yang kalau dalam game tu, sebab tadi ada jawapan-jawapan dan mungkin dah nampak hala tu juga. Dalam game, benda tu automatic. Betul tak? Tapi dalam reality dia tak automatic. Which is apa? Yang dah sebut tadi cakap team dan sebagainya. Yang tersusun orang yang boleh arahan. Or in other words, perlu ada tentera. Ataupun kalau biasa dengan word Arab, perlu ada jundi. Boleh faham ke? Siapa follow, siapa agree, siapa tak agree. Faham Now, kalau kita cakap tentera, what would you define as quality tentera? Quality jundi, what would you define? How would you define it? Kuat. Okay. Pemuda. Lagi. Telah terlatih, okay. Dengar cakap tu. Okay, that's the key point Dia punya, kalau kita cakap pasal main game tadi boleh faham tak sebab dia sebab dia design sebagai tentera, kita klik je dia follow arahan tu immediately. That's the quality of tentera. Kalau kita bayang game tadi tu, yang ada kita ni, budak-budak usrah ni, menang tak walaupun orang yang main game tu sama, strategi dia power? Rasa menang tak? Ke ada masalah kat mana-mana? Boleh bayang tak? Kita tengah kena attack kan? Kita okay, tim ni pergi sini kan, repair bangunan ni, InsyaAllah mana tim ni? On the way. Memang kalah lah. So that's the difference between kita yang belum jadi kualiti tentera dengan ketentera. Kalau biasa dengan sami'na wa ata'na, that's kualiti tentera. Boleh faham? Dia macam melawat, tapi that's real lah. Kalau kita bayangkan dalam tentera tu macam kita ni, macam tu lah. Mana platoon ni kan? Mana 5 orang kan? 2 on the way. 1 kata tiba-tiba ada Simon. Memanglah habis lah. Okay. So, siapa pernah tengok cerita ni? Kalau nampak gambar ni, nampak ke? Siapa tahu ni cerita apa? Just from this gambar. Kalau yang tengok movie Melayu lah. Pascal Ramai yang tengok kat sini Pascal. Pernah tengok? Sebab nak bawa contoh dari movie tu. Tapi kalau tak pernah tengok pun harapnya boleh appreciate. Tengok sebenarnya ni trik je nak tengok siapa tengok movie. Tak ada. Okay. So ada yang tak pernah tengok Saya tak tengok cerita Melayu Okay, dalam cerita Pascal ni, siapa yang ingat apa episod ni? Of course saya just letak snapshot Dialog kat sini ni, Mamat ni dia basically senang cerita, ada mission yang dia perlu panggil lah team dia kan. Kita kena assemble untuk handle mission kan. So lepas tu babak seterusnya, salah seorang Mamat ni tengah baca buku. Lepas tu tiba-tiba dapat message kan. Lepas tu ada 2 Mamat ni tengah kat kedai makan kan. Lepas tu Mamat ni baca message, yang Mamat seorang lain pun baca message. Terus dia buat apa? Siapa ingat? Siapa ingat cerita ni? Apa yang dia buat right after dia baca message ni? Dia pergi So dia cium dahi isteri dia lah, dan dia pergi.
Yang seorang ni pula dah nak apa? Dah nak board ni kan? Dah beli tiket, dah nak boarding dah. Dapat message. Dapat baca tak dia punya subtitle kat bawah tu kan? Sorry lah sayang, tak dapat balik sekarang kan. Jumpa lain kali lah. So dah nak balik jumpa isteri ni, dapat message je terus patah balik kan. Lepas tu terus sampai dengan baju-baju yang sama juga kan. So seorang-seorang masuk Boleh faham ke kalau bila kita cakap from our discussion, kepentingan yang ada tu bila cakap kualiti jundi, kualiti tentera tu is that level of commitment and that level of ketaatan. Semua boleh faham? Semua boleh terima? Ataupun ada yang rasa macam betul ke kena sampai macam tu dalam misi Islam ni? Misi Rahmatullahi Alamin, misi Khalifah, perlu macam tu ke? Okey, tu kita cakap pasal game, kita cakap pasal movie. Now kita cuba relate dengan that, sebab kat situ tu nak illustrate the point. Cuba relate dengan ni Semua kenal nama ni? Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Kenal kan? Nama yang famous. Kita tahu apa yang berlaku. Kita ambil contoh yang paling famous Muhammad Al-Fatih. Siapa tahu apa episod yang berlaku? Yang famous, cerita yang famous yang berlaku leading towards pembukaan Constantinople. Siapa tahu cerita dia? Tarik ke mana? Tarik darat. Yang lain tahu ke? Ada yang tak pernah dengar cerita ni? Familiar? Sebab kalau tak familiar nak kena bagi cerita sikit lah, kan tak faham ni apa cerita ni. Tahu? Semua tahu Ada yang tak tahu? Ada yang tak familiar? Okay, majority tahu Okay, senang cerita. Kalau ni nak pendekkan cerita lah basically kan dia datang dengan armada kapal jalan laut nak pergi ke Constantinople. Tetapi dekat laluan tu dah diletak rantai ke apa kan. Maknanya menyebabkan dia memang tak boleh tembus, tak boleh sampai ke sana lah. Hence misi dia tergantung dekat situ. So Muhammad Al-Fatih ni datang dengan satu strategi yang tak pernah dipikir orang. Dia tarik kapal, naik darat, naik bukit, turun belah sana dan dia lalu air belah sana. Dan dia attack kot laluan lain kan. That leads towards akhirnya terbukalah Constantinople. Tu cerita yang famous Dan saya teringat lagi masa saya pergi Turki. So siapa yang nak pergi Turki boleh pergi ni tempat museum Al-Fatih tu. So dekat museum tu masa saya masuk, dekat tangga dia ukir gambar orang ramai-ramai tengah tarik kapal untuk episod tu siapa nak tengok video dia pun adalah saya kat channel saya tu, salah satu video kat Istanbul tu. Now that episode nak cakap apa kalau kita bayangkan kalau di belakang dia, sebab kita tahu nama Muhammad Al-Fatih, tapi adakah Muhammad Al-Fatih yang tarik kapal tu? Ke siapa yang tarik kapal tu? Tentera kan. Dia datang dengan strategi dan arahan, dan tentera dia yang menjayakan benda tu kan. Dan kita tak tahu nama seorang pun tentera tu tak? Betul tak? So that's maknanya kita tahu nama dia famous. Kita tahu apa yang dia berjaya buat. Tetapi enabler dia yang membolehkan benda tu berlaku adalah dia ada jundi di belakang dia. Dia ada tentera. So leader yang hebat tanpa tentera yang taat begitu, kepakaran dia, kehebatan dia tu dia tak ke mana. Dia tak boleh menjadikan satu benda tu reality. So sebab itu dalam memahami benda tu, kita jadi macam, if we do not create enough soldiers kat belakang ni, dan tak kisahlah siapa-siapa yang nak lead tu, sehebat mana dia pun, dia nak lead siapa kan? Siapa yang nak menjayakan benda tu? Sebab hakikatnya kejayaannya dia bukan cerita Rambo. Kau ni tengok ke cerita Rambo? Rambo ni zaman saya kecil-kecil dulu kan. Sebab Rambo ni kenapa dia famous as is tu, sebab dia pergi seorang-seorang pergi letupkan satu Rusia ke apa kan. Macamnya seolahnya macam seorang boleh buat kerja macam tu kan. But in reality tidak begitu Now, kalau kita lah okay, again bayangkan kalau yang di belakang Muhammad Al-Fatih tu kita set-set yang ikut usaha kita ni, apa yang jadi bila dia keluarkan arahan tu? Okay, semua kita akan tarik kapal ni naik darat, tarik ke belah sana kan. Kau rasa kita respon apa? Apa leader kita ni kan? Kapal tu air kot kan? Dia ni buang tabiat ke? Ataupun apa-apa lah kan?
memanglah kiadah kita ni memang suka menyusahkan kita atau apa-apalah. Siapa yang pernah melalui dialog macam tu, bila datangnya arahan-arahan tertentu, you can appreciate jauhnya kita daripada realiti orang yang ready untuk dipimpin untuk satu-satu misi yang besar. So itu that's the point. So Muhammad Al-Fatih pun sama, Salahuddin Al-Ayyubi pun sama. Kalau kita faham di belakang dia tu ada ratus ribu orang yang willing untuk menjayakan misi dia tanpa diketahui namanya. Of course nama-nama yang Jundi ni jarang famous. Alright, so that's just to establish the point. So back to the point, kalau kita yakin rahmatan lil alamin, kita rasa kita nak jayakan, so dia nak tak nak perlu kepada jemaah, meaning ada imam, ada yang jadi makmum. Makmum tu akan ikut imam setiap rentak dia lah kan, as long as dia tidak menyeleweng lah, of course. So maksudnya in other words, nak tak nak untuk jayakan benda tu perlu ada soft dan ada jundi yang menyusun soft kan. Bila dia cakap soft je, macam surah soft, obviously dia pasal berjemaah. Sebab bila kita contohnya kalau cakap solat solat beramai-ramai, orang tak marah ikut soft tak ikut soft kan, betul tak? Tapi bila solat berjemaah, dan dia ada luruskan soft, sebab soft tu hanya dalam jemaah. Okay, then kita akan relate dengan macam mana nak bina benda tu melalui sistem usrah. So hopefully by now, daripada tugas-tugas yang besar yang kita sepatutnya rasa kita nak laksanakan tugas tu, kepada perlunya jundi, perlunya soft, hopefully dah clear. Cuma tinggal yang final bit lah, macam mana usrah function untuk membentuk benda tu. That's perhaps yang kita belum settlekan. Okay, so in the end, kalau kita faham Islam ni nak membawa kita mencapai gagasan apa, kita faham juga sunatullah, realiti dunia ni Allah cipta bagaimana. So either kita nak laksanakan tugas khalifah, or syahadatul haq, ataupun rahmatul lil alamin, senang cerita dia akan lead kepada the same conclusion. Okay, of course malam ni kita takkan cerita yang lagi dua tu lah, tapi kalau anda semua faham penceritaan tadi tu, dia similar dia similar. Okay, so ini antara, boleh tengok sendirilah video-video yang mengkompreskan poin-poin, some of those point tadi, kalau ada nak lebih panjang atau lebih elaboration. Now, siapa yang mengimani maratib amal juga, sebab maratib amal ni pun satu konsep, apakah strategi ataupun metodologi untuk boleh sampai kepada that final level kan. So dipendekkan cerita, maratib amal lah yang rasanya familiar, maratib amal lah. So maratib amal ni, kalau kita nak bagi dia jaya sampai habis, kerja siapa semua ni? Siapa yang nak buat? Sebab maratib amal ni dia step-step kerja kan, tingkatan-tingkatan kerja yang nak kena buat. So siapa yang kena buat? Ada jawapan? Siapa punya kerja ni? Kita. Alhamdulillah. Bagus. So sepatutnya kita tapi dia bukan kita yang sekarang lah. Dia kena kita dalam keadaan kita yang dah makin berkualiti. Sebab you cannot imagine to fulfill all of those function and responsibility kalau kualiti kita tak takat mana lah. Betul tak? And rasanya memang kita boleh appreciate. Kita nak sampai masyarakat Muslim tu pun kita dah tak tahu nak buat macam mana nak lead masyarakat kan. So dia memerlukan kualiti yang bukan calang-calang. Apatah lagi onwards. So kita semua sepatutnya rasa okay, tu function kita. So aku kena tingkatkan kualiti aku. But of course dia bukan boleh buat kerja seorang-seorang. Dia perlukan kepada another element, which is yang kita cakap tadi lah. Perlunya berjemaah, ataupun in other words, kemampuan kita untuk beramal jama'i, beramal secara berjemaah, berdisiplin dalam satu team. So different words. Okay, now kita pergi pada sirah. Kita pergi pada sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Now, ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu yang pertama pada umur 40 tahun. Lepas tu apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat? Apakah yang dia laksanakan setelah mendapat wahyu dan basically risalah lah, dengan bermula dengan Iqra sampai habis tu? Apakah nature, generally speaking, apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat? Okey, dakwah. Semua clear kan? So Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah. Kalau kita bayangkan biru ni semua masyarakat jahiliah ketika tu, kalau kita bayangkan pasal awal So bila dakwah tu ada segolongan yang masuk Islam, betul tak? So dia buat apa dekat segolongan yang masuk Islam ni? Adakah dakwah-dakwah lepas tu ada masuk Islam, alhamdulillah dah masuk Islam, duduk baik-baik kat rumah, ataupun ada something else yang berlaku lepas tu? Ada apa-apa ke? Extra, sebab kepada yang belum Islam, obviously dakwah tu berterusan sampai ke habis kan? Yes, dia buat tarbiyah. Ada bukti tak?
Kita kata okey, dia buat tarbiyah. Ada bukti? What can you bring forth as a indication bahawa tarbiyah tu berlangsung? Contoh-contoh. Biasa contoh-contoh ni agak famous. Ada? Ada satu contoh yang amat famous. Biasanya kalau orang cakap pasal usrah ke apa, biasanya orang bawa benda tu. Yes. Arkam bin Abi Arkam Rumah Al-Arkam bin Abi Arkam. So, semua tahu cerita tu? Kan ada sahabat-sahabat yang berkumpul dan dia secara rahsia kalau di fasa awal kan. Rumah Arkam bin Abi Arkam. Ada lagi contoh lain? Siapa tahu cerita bagaimana Fatimah adik Umar Al-Khattab cerita dia macam bagaimana episod yang berlaku yang lead up towards Umar Al-Khattab masuk Islam. Semua tahu cerita tu kan? Sebab dalam sepanjang cerita tu ada episod yang berlaku dengan adik dia kan. Apa yang berlaku? Kalau nak bersuara boleh bersuara, nak tulis pun boleh. Familiar cerita, dia gaduh dengan adik dia. Dia baca surah Al-Qam. Dia tu adik dia. Okey, dia in short, dia mula-mula nak bunuh Nabi SAW kan. Kemudian ada orang kata adik engkau pun dah ikut Nabi, dia tak sebut Nabi lah, dah ikut Muhammad Dan kemudian dia pergi rumah adik dia. Adik dia tengah baca Quran. Siapa yang berada dalam rumah tu sebelum Umar masuk? Adik dia Fatimah lagi. Siapa? Fatimah seorang ke? Ada Khabbab kan. Basically Fatimah dengan suami dia, dengan Khabbab tu sebagai nakib kan, yang mengajar Quran ketika tu Dan of course bila Umar nak masuk tu, Khabbab tu menyorok kan. Siapa tak cuak Umar nak masuk tu kan. Umar tu bukan calang-calang So itu episod dia. Maksudnya kerana berlaku cerita tu, kita pun dapat tahu rupanya ada orang yang assign jadi nakib pergi rumah-rumah orang secara rahsia juga. So maksudnya rumah Arkam bin Abi Arkam tu macam markas lah. Maknanya Nabi tarbiyah orang-orang ni, dan orang-orang ni semua di-assign untuk pergi tarbiyah orang lain pula. Kan? Dan benda tu berlaku secara rahsia. Sebab tu cerita ni tak banyak yang kita tahu, kecuali yang terbocor macam bila Umar dapat tahu tu lah. Dia terbocor. Otherwise dia tetap rahsia kan. So sebab tu kita susah nak cungkil cerita ni. Satu lagi ialah Mus'ab yang dihantar ke Madinah. Contoh juga. So ini indication. Sebab masa Mus'ab dihantar tu dah ada orang yang masuk Islam kan. Dan tu nak pendekkan cerita lah. Bila Bai'ah Aqabah yang pertama, Bai'ah Aqabah yang kedua dan sebagainya kan. Ada cerita kat situ. So way before Nabi Muhammad SAW berhijrah, dah ada Mus'ab dihantar dan dah berlaku something di sana So dakwah pun dah berlaku, dan orang yang nak masuk Islam, kalau kita ambil Bai'ah Aqabah kedua pun dah dilantik 12 orang nakib di kalangan orang Madinah tu sendiri kan, daripada yang 70 orang yang datang kan. So itu memberi indikasi bahawa bukan just mari masuk Islam, dah masuk Islam alhamdulillah dia jamin syurga, duk elok-elok. Tak, dia masih ada proses kan. Now, pada zaman tabi'in ataupun tabi'in, dakwah terus berjalan. Okey. Now, kita nak cakap pasal tarbiyah ni. Ada berlaku kat mana-mana ke tarbiyah? Ada indikasi tak? Tarbiyah masih berlaku tak? Dan kalau ada, kena bawakan bukti lah. Ke agak-agak. Masih berlaku Now, kalau kita perasan kalau kita kata apa zaman tabi'in, tabi'in onwards, macam mana orang jadi hebat-hebat Of course masa tu masyarakat dah majoriti Muslim dan sebagainya. So kita akan nampak ada perbezaan sedikit dekat situ Kalau kita perasan, tokoh-tokoh hebat contoh siapa Umar Abdul Aziz, tu siapa tu? Imam Syafi'i onwards kan. Di mana dia ditrain menjadi orang yang bukan sekadar dia jadi hafiz apa semua kan. Di umur muda kan. Perasan tak? Sebelum dia keluar. So siapa yang settlekan di peringkat awal? So fikir begitu kita akan perasan di umur amat muda dia amat solid dah. Kita akan perasan dia mainly berlaku di family. Dah macam, of course zaman awal tu sebab parents semua pun musyrik dan sebagainya kan, dan Islam baru datang, dia first yang receive. Tapi kemudiannya bila dia orang sendiri pun dah faham Islam, dia dah ada beranak pinak, so dia orang function lah benda tu, betul tak? Maknanya kita akan perasan itu trend dia Semua orang dari kecil dah memang solid,
dan kemudian of course dia pengkhususan apa benda dia keluar, dia menambah ilmu Imam Syafi'i, Imam Bukhari, etc. Now, so usrah lah kan, maknanya kalau family tu usrah. Namun kita pergi onwards, masih berlaku tak yang family ni? Kan, senang cerita secara umum lah, secara umum family dah tak function macam tu lagi kan, dia dah jadi lain. Family dah jadi macam tu. Tapi sekejap, ini gambar yang saya ambil yang generasi saya faham lah kot ni. Korang tahu ke gambar apa ni? Kartun apa ni? Ke dah tak wujud dah kartun ni? Kan, tapi nak kata dysfunction family tu kan, kalau tengok The Simpsons. Now, so anak-anak daripada family macam sekarang ni, siapa yang jaga? Kan? So dipendekkan cerita terpaksa lah ada orang yang datang jaga anak-anak ni, jadilah family swasta kan, sebab dia bukan family asal, dia bukan bapa sebenar kan. So usrah macam kita sekarang ni ialah usrah swasta lah ni. In other words so terpaksa di create balik sebab function yang asalnya sebelum ni dah parent tu dah faham kan, dia bagilah anak dia faham, tapi sekarang semua pun dah tak faham, so anak-anak tu terpaksa dijadikan keluarga swasta balik kan. So salah satu figure yang kita kenal yang mewarnai semua benda ni dalam zaman sekarang, yang meng-create sistem usrah, akhirnya lahir jundi-jundi dan dakwah tersebar. Now, ini just nak mapkan apa yang berlaku setiap fasa kan. So kalau kita faham benda ni, kita faham, oh alhamdulillah aku sekarang adalah kakak abang ni jadi membawa aku dalam usrah dan sebagainya ni. So sepatutnya ideally speaking, janganlah kita harap nanti anak aku pun harapnya adalah orang bawa usrah kan. Sebab by right, kalau kita tengok flow dia macam ni, kita dah faham, isteri kita dah faham, anak kita sepatutnya kat rumah dah terdidik solid lah, betul tak? Theoretically. So itu cabaran kita lah. Kalau kita pun masih, dia pun mengulangi sejarah kita maknanya membesar tak tahu apa, tak tahu ujung pangkal, lepas tu baru masuk IPT baru nak start faham, oh macam ni agak lambat lah, sayang lah. Sebab kalau kita tengok transition daripada fasa yang awal ke seterusnya, Umar bin Aziz, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam dan sebagainya tu, trajektorinya begitu So kat situ tu iklan kepada Baitul Muslim lah. So hopefully plan properly kalau yang belum berkahwin, supaya your selection of partner tu yang membolehkan benda tu sedekat mungkin Now, kita tengok semua benda ni, kita akan tergambar bagaimana pembentukan kualiti individu. Right? Jap, kita ni sampai pukul apa ni? Sampai habis Okay. Sebab tak ingat pula jadual sebenarnya pukul apa. Tapi kita, okay. Now, bagaimana pula dalam aspek amal jama'i? Berjemaah, training berjemaah. Sebab tadi kalau kita perasan, semua cerita tu kita macam mainly fokus bagaimana terbentuknya seseorang tu as a quality Muslim yang bukan calang-calang dan sebagainya kan. Okay, dalam fasa yang awal ni, ada tak elemen yang kita kata kat situ membuktikan ada perlatihan nak cakap macam mana? Teamwork tu lah. Teamwork ni macam cair sangat bunyi dia. Amal jama'i lah, faham ke? Maknanya berjamaah dalam misi diorang. Ada indikator tak? Indication. Dapat detect tak? Kat mana? Sebab yang hopefully yang bab melahirkan individu yang berkualiti tu dah clear. Sebab kita cakap tadi, as a whole picture, kalau maratib amal dan sebagainya, dia perlukan dua benda serentak. Satu, setiap individu tu dia bina kualiti dia sehingga jadi kualiti yang hebat. As individu, setiap individu. Pada masa sama, dia kena reti beramal jama'i, berjamaah, kerja dalam team, dalam structure. Sebab itu ada another dimension, betul tak? Maknanya quality seseorang tu dengan kemampuan dia bekerja in a team, dia dua kualiti yang berbeza yang kena ada serentak. So tadi kita dah tunjuk sepanjang sirah atau sejarah tadi, perbincangan berkenaan dengan membentuk kualiti individu. Hopefully dah clear. Okay, kat situ function tarbiyah dan usrah. Tapi dalam membentuk kemampuan untuk bekerja sebagai satu tim, dalam fasa yang pertama, kita pergi fasa by fasa. Dalam fasa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, ataupun ada kat mana ke yang kita nampak benda tu berlaku? Kalau di fasa awal dakwah tu, dari konteks rumah Arkam bin Abi Arkam, peristiwa dekat rumah Fatimah tadi, penghantaran Mus'ab bin Umair, ada perasaan elemen itu ke? Amal jama'i, elemen jundi. Perasan tak? Ke tak dapat detect?
ke tak faham soalan. Perasan kat mana? Now, kalau kita dah sebut tadi, bila markasnya di rumah Arkam bin Abi Arkam, dan kemudian dia assign orang-orang, dan satu yang kita tahu khabar tadi, dia assign ke rumah Fatimah, dan ada sama lain. Itu contoh bagaimana kerja berorganisasi. Maknanya Rasul SAW, maknanya bukan dia kena pergi setiap rumah berpusingan. Maksudnya dia dah ada tanzim dia kan, dia dah ada struktur dia, dan dia bekerja sebegitu. Dan kemudian Mus'ab yang dihantar ke sana dan sebagainya. So, itu kalau kita nak nampak, sebab of course, masa zaman Rasulullah SAW memang dia lah sebagai Amirul Mukminin dalam semua urusan kan. So semuanya bermula daripada Nabi Muhammad SAW. So dalam sirah pun rasanya kita kena faham Rasulullah SAW memakai function yang berbeza serentak. So begitulah sebagai seorang Nabi, sebagai seorang ketua, sebagai seorang ayah onwards. Okey, seterusnya masa zaman tabi'in ni dalam family, okey kita akan pergi laju dan seterusnya. Now, kalau kita tengok zaman sekarang, rasanya agak senang untuk kita detect juga sepatutnya kat mana datangnya training bekerja secara berjemaah tu. Sebab memang itulah dia kan. Kita bekerja secara tanzim, secara berjemaah. Dia akan nampak kat situ. Tetapi kalau kita ambil kat tengah-tengah tu masa zaman tabi'in, so kat mana pula fungsi tu? Kan? So untuk dipendekkan cerita, masa zaman tu khalifah lah sebagai pimpinan jemaah mereka ataupun tanzim mereka. So dia punya pelatihan tu ataupun struktur tu, dia struktur keseluruhan umat Islam tu bernaung di bawah khalifah, dan khalifah tu lah pimpinan semua orang. So kita akan perasan secara struktur teknikalnya berbeza-beza mengikut keadaan semasa, tetapi dua-dua aspek ni sentiasa wujud kalau nak cerita secara ringkas. So bila sampai ke zaman sekarang, khalifah pun tak ada dan sebagainya. Sebab tu perlatihan tu dia berlaku dalam jemaah-jemaah yang ada lah, gerakan-gerakan Islam yang ada. So sebab tu dalam sistem kita dia ada dua elemen tu serentak. Elemen untuk membangkitkan potensi diri kita dan juga melatih diri kita bekerja secara berjemaah. Right. So hopefully semua dah yakin keperluan usrah, insya-Allah. Dan siapa yang bercita-cita nak komit usrah, hopefully sepatutnya lah bercita-cita untuk komit usrah, sepatutnya by right. Tapi satu lagi soalan ialah, siapa yang bercita-cita nak bawa usrah? Kalau yang belum ataupun kalau, sebab based on all of this, hopefully it is very clear function ini di mana kedudukan dia, dan dia enabler kepada benda yang begitu banyak dan begitu besar. So bagi orang yang very, mungkin sebab saya ni very reward oriented, tak tahu lah faham ke tidak, reward oriented. So saya akan terkejar benda yang reward dia besar. So sebab tu macam saya jadi pelik kenapa orang tak terkejar nak bawa usrah lah. Sebab kalau you faham the whole picture, dia antara benda yang reward dia, kalau kita kata ROI ke benda, amat besar berbanding kebanyakan benda yang lain. So kalau kita tak grab tu agak pelik. That's my personal opinion lah. Alright, so hopefully kita nampak begitu. Dan now, quite interesting dalam survey, kalau ingat lagi masa sebelum minggu lepas punya session, saya ada buat survey, survey dan ada yang macam-macam jawab lah. Cita-cita buat usrah, kurang yakin, rasa tak layak, belum bersedia, ada yang nak ikut saja kan. So hopefully by now, dengan apa yang kita cerita minggu lepas dan minggu ni, hopefully ada shift of paradigm lah. Saya harapkan begitu. So dan ni sedikit perbincangan dah lead kepada tu bila kita dah faham usrah tu kenapa, apa function dia dan di mana function dia dan sebagainya. Antara role yang penting dalam the whole kejayaan ni ialah menjadi murabbi kepada usrah tu sendiri. Ni salah satu aspek kalau kita nak tengok. Kalau saya tanya, semua ready nak jadi murabbi ke? Dan biasanya kalau saya pergi mana-mana, biasanya ada orang kata secara jujurnya kan? Tapi jawapan saya ialah, kalau bukan anda, siapa pula kan? Now, kalau kita cakap dalam konteks, kalau bayangkan dalam masyarakat kita, okay, kita cakap pasal Malaysia, sebab kita nak cakap pasal reality. Dalam Malaysia, berapa persen orang Muslim, berapa persen non-Muslim? Roughly. Aware ke? Berapa percentage Muslim dan berapa persen? Okay, 60. Kalau kita nak mudah kita, saya katakanlah ni konservatif sikit, bayangkan 50-50%. Of course 60% tu akan sepatutnya jadi lagi mudah lah. Tapi kalau kita bayang 50-50% pun bukankah sepatutnya dakwah tu mudah? Sebab seorang jaga seorang je lah.
by that ratio, betul tak? Of course kalau 60%, even less than seorang one to one punya tu kan. So do you think, so ada yang tertanya, tapi kenapa jadi susah kat mana yang susah? Sebab bukan ke percentage wise, kita setiap seorang just cater seorang satu Malaysia settle. Dia sebabnya bukannya semua orang buat macam tu kan. Masalah dia ramai yang baring tidur ni. Bila sebut tidur ni, faham ke? Maknanya kalau yang bangun tu ialah orang yang nak buat kerja tu. Yang baring tidur ni ialah yang hidup dia sekadar pergi masjid 5 waktu sehari, zikir tak tinggal apa semua tu, tapi tak buat kerja dakwah. Dia Muslim yang amat baik pada kacamata umum, tetapi dia tidur lah. Dia tak melaksanakan tugas dakwah. So based on that, ratio dia jadi dah berbeza. Dia bukan one to one dah. Banyak orang yang nak buat tu, kerja dia banyak. Dan bukan sekadar tu, ada lagi satu masalah, iaitu orang Islam tu juga ada yang tunggang terbalik tu lah. So that bila orang kata, jom lah Islam ni cantik kan, cantik, cuba tengok Muhammad tu. So dia jadi fitnah pula. This is the reality lah, kalau kita nak simplify the reality yang menyebabkan kenapa dakwah tu makin mencabar, ratio wise dan realitinya. Now, realizing this, dia akan ada, secara umumnya kita boleh kata ada step by step yang perlu disettlekan sehingga boleh settle semua benda. First step ialah, boleh terima kalau saya cakap strategic wise, langkah strategiknya, orang-orang yang bangun ni kena kejutkan orang yang tidur ni. Boleh setuju ke? That's the first step. And then dah makin ramai orang bangun dan tidur ni semua bangun, then kalau kita kata, kalau nak mudah ceritalah, mungkin kita betulkan orang yang dah sedia Muslim ni tapi tunggang terbalik ni lah yang menjadi fitnah ni. Second step, and then kemudian kita settlekan semua non-Muslim, and then habis. Usrah di mana? Kita ikut usrah ni step yang berapa? 1 ke 2 ke 3? From that kita cakap tadi, step by step tadi. Ingat lagi, kalau first step tu ialah orang yang bangun ni kejutkan yang baring tidur. First step. Second step, dah makin ramai tu, kita betulkan orang yang tunggang terbalik. Tu second step. Third step tu kita pergi pula kepada non-Muslim tu, bawa kepada Islam. So that's the 3 step yang kita just clusterkan 3 step tu. So kita ikut usrah ni step yang mana? First, second, third. Between first dengan second. Oh, korang pun ada yang tunggang terbalik juga. Normally speaking lah, generally speaking, biasanya dia more kepada satu. Secara umum, sebab ramai orang yang ikut usrah ni, generally speaking dah agak baik. Orang yang bukan tak taat sangat, bukan maknanya tak patuh syariah langsung kan, ataupun dia lah generally speaking. Now, kalau kita realise begitu, generally speaking, kita ni step pertama untuk kita ni dibangunkan untuk bersama dengan orang yang bangun tu, untuk proses seterusnya. Kalau kita terus nak tidur, kita terus nak baring, saya nak ikut je, saya nak baring je, saya nak baiki diri saya je, tak nak function selebihnya, ada kesan tak dengan keseluruhan tu? Dengan keseluruhan cycle yang diharapkan awal tadi, ada kesan tak tu? Maksudnya, is there any problem? Would there be any problem? Akan ada problem Now, dekat situ yang saya just, in short ni, saya just nak bagi gambaran macam ni. Ramai orang, dia tak perasan dia ada satu kesalahan besar bila dia nak ikut saja. Sebab dia rasa dia bukan buat salah pun, malah dia nak kebaikan. But if you understand the cycle, you actually membazirkan masa yang bangun tu. Sebab dia sepatutnya nak continuekan proses tu supaya akhirnya semua ni akan dapat cahaya Islam tu kan. Tapi dengan sebab awak yang membazirkan masa dia, so kena rasa berdosa. So senang cerita begitulah. Maknanya ramai orang tak tahu function benda ni kenapa, yang menyebabkan dia tak perasan dia actually menjadi satu benda yang menyekat daripada progres dakwah tu sendiri, tanpa disedari lah, tanpa disedari. Sebab kita biasanya tak ada niat macam tu kan. So you have to understand usrah ni, oh kat situ kedudukan dia. So if we are the one yang menyekatkan program tu daripada progress further, we are actually part of the problem. So itu antara benda yang patut kita realise, right? Begitu. Boleh Seterusnya, now bila kita cakap pasal resistance, kenapa, apa yang menghalang kita daripada function sebagai murabbi dan sebagainya? Ini jawapan yang paling common lah. Saya tanya mana-mana pun tak cukup ilmu. Siapa yang kat sini ada rasa macam tu?
Ataupun ada yang cakap tak ada pengalaman. Saya ilmu banyak, okey je saya ni kan, tapi pengalaman tak ada. Jarang lah dia cakap macam tu kan. Biasanya dia suka compile kan. Saya semua pun tak ada, ilmu pun tak ada, pengalaman pun tak ada, jati diri pun tak ada. Okey, yang ni lagi satu isu orang Melayu lah. Tak tahu siapalah saya ni kan. Siapalah saya ni untuk buat kerja macam ni. Tu lagi satu masalah lah. Biasanya orang yang macam ni memang orang yang tertewas dengan tipu daya syaitan lah. Okay. Now, bila cakap pasal ilmu, pernah tak umur awak ni, apa perbezaan didik dengan mengajar? Mendidik dengan mengajar. Biasanya siapa yang kita kategorikan orang yang macam manifestasi nak mendidik dan manifestasi nak mengajar? Walaupun kita biasanya ada overlap semua, tapi ni nak just nak kita buat to the extreme supaya nak clearkan certain issue Boleh ke saya cakap yang normally orang yang dekatkan yang memang ada nak mendidik dan sebagainya tu ibu, dan yang mengajar tu guru? Boleh ke cakap macam tu? Bukan saya nak buat tuduhan guru tak ada jiwa mendidik tapi saya nak cakap as per, sebab kita nak generalisekan. Jangan siapa kalau ada cikgu ni terasa pula, tapi kita nak generalisekan konsep supaya senang nak cerita. Ke rasa macam tak, saya tak faham mana ada mak nak mendidik saya sekarang. Tu satu cerita lain lah kalau ada macam tu. Now, tak faham apa siapa yang tak faham? Boleh elaborate kan supaya saya dapat faham apa maksud di sebalik tidak faham Now, kenapa dia bawa cerita ni? Beza mendidik dengan mengajar. Interesting. Apa dalam bahasa Inggeris teach dengan didik ni apa macam nurture ke? Macam nurture lah kot. Apa nak cakap apa? Apa nak word yang sedap sikit. Tapi dia macam tu kan. Sebab rasanya dalam bahasa kita bila cakap educate tu dia dekat dengan mengajar. Cara kita mental image secara sedar atau tidak lah. Walaupun kalau kita nak argue pasal terminologi, kita boleh equate dengan mendidik. Tapi sebab kita bila bayang mendidik, bila kita bayang mendidik kat sekolah tu pun dia almost mengajar. Even sebab macam contohnya kat UI ni, bila dia buat course-course macam usrah semuanya pun, bila saya tengok silibus dia tertailor kepada mengajar. Masa saya pergi kat sekolah apa sebab nak bantulah dia panggil siapa yang pengalaman dengan usrah Saya pergi, dia kata kita nak buat usrah kat budak-budak kan. Dan tu saya tengok silibus dia akan always fall into mengajar tau, secara sedar atau tidak lah. Sebab memang kita terbiasa dengan mengajar kan. Anyway, normally nak pendekkan cerita normally kenapa orang yang ada rasa macam dia nak kalau kita guna educate pemilihan, dia nak mendidik, dia nak nurture orang tu, biasanya either merasakan tanggungjawab. Biasanya parent either sebab dia rasa tanggungjawab, or kalau atas sikit dia kasih sayang kan. Sedangkan yang mengkualifikan orang yang mengajar ni biasanya atas level ilmu dia. Kalau ilmu dia level ni memang dia boleh mengajar lah, ilmu yang dia ada tu kan. So that's generally kalau kita nak distinguish, walaupun memang saya cakap tadi hakikatnya benda ni akan banyak overlap dan sebagainya, tetapi kita nak go to the extreme untuk nak bagi faham elemen besar yang menyebabkan, contohnya kenapa ibu dia nak anak dia tu terdidik, walaupun dia tak boleh nak ajar benda tu, dia akan make sure anak dia pergi kepada ustaz belajar bahasa Quran ke apa. Maknanya dia punya proses dia ialah dia nak anak dia jadi orang yang berguna. Contohnya, walaupun aku tak boleh bagi benda tu tentu, aku akan make sure dia akan dapat juga. So biasanya dia bersandarkan tanggungjawab, kasih sayang kan, bukan sebab aku ada ilmu tu kan. So dia tak function begitu kalau parent. Tetapi kalau guru, orang akan tanya qualification, awak ada ilmu, awak ada ke ilmu ni nak ajar ilmu tu kan. So bila kita cakap pasal usrah, by right kalau kita tengok daripada asalnya secara umumnya, dia sepatutnya dekat dengan mendidik lah, primarynya bukan kita kata tak perlu elemen mengajar dekat situ. That complete the process. Tetapi function yang paling besar kalau kita cakap pasal dakwah apa semua ni, dia yang belah kiri tu. Maksudnya
argument kata saya tak nak sebab tak cukup ilmu tu biasanya alasan. Jawapan yang sebenarnya ialah sebenarnya saya tak cukup kasih sayang lah. Macam tu kan. Ataupun saya tak rasa bertanggungjawab. Sebab if you rasa sebagai seorang Muslim aku bertanggungjawab, or macam Rasul SAW, bila kita cakap pasal kenapa in the first place dia pergi ke Gua Hira, dia atas rasa tanggungjawab dan kasih sayang, betul tak? Maksudnya bila dia tengok umat dia macam tu, dia sayang umat dia dan dia rasa bertanggungjawab, dia rungsing, dia nak make it happen, dia nak make change. So that's the starting point bila kita cakap pasal jiwa pendidik ni lah kan. Dia bukan sebab aku ilmu aku power, sebab aku nak kongsikan ilmu aku yang power ni kan. Dia bukan bermula di situ So biasanya begitulah, sebab biasanya kita kata aku tak cukup ilmu tu, sebenarnya itu alasan yang keluar setelah memang asalnya memang kita tak ada intention. Biasanya begitulah, biasanya begitu sebab kalau orang macam kita cakap mak tadi bila dia ada kasih sayang tu, whatever it takes lah, aku tak kerti bawa sendiri pun aku akan bawa ni kepada kakak aku yang boleh kerti. So there's a way, when there's a will there's a way senang cerita. Kalau ada yang kata tak berpengalaman pula, basically dia jadi weird lah, sebab kita kata kalau kita tengok orang yang berpengalaman tu, dari mana dia dapat pengalaman tu? Dari actually doing lah. So kalau kita kata kita tak cukup pengalaman, biasanya kita akan minta pengalaman tu kan. Boleh tak assign saya kalau orang yang real dia cakap dia tak pengalaman tu dan dia jujur dan dia ikhlas, dia akan biasa selalu minta, boleh tak saya jadi apa orang kata, pembentang jemputan ke kan. Saya nak ready bawa usrah ni kan, tapi saya tak pengalaman So yang ada usrah ni boleh tak jemput saya bagi ni supaya saya terbiasa bagi, supaya nanti bila saya bawa. So itu menunjukkan keikhlasan lah. Kalau dia kata betul dia belum ready tu sebab kurang pengalaman, dia akan cari pengalaman tu. Kalau dia cakap saya tak ada pengalaman lah, so tak payah, maknanya sebenarnya dia tak nak. Senang cerita begitu senang cerita begitu. Now okay, part of cerita ni kalau tengok part of apa antara benda yang kita dah cerita tadi tu, ada benda elaboration yang lagi panjang, ada tajuk-tajuk ni lah, boleh tengok benda ni dan boleh tengok video ni juga video ni juga, jadi murabi ni berbaloi ke tidak. Itu pun antara video-video yang boleh tu Now saya akan bawa sedikit sebab satu benda yang amat mengesani diri saya dan sepatutnya mengesani umat Islam ialah surah-surah daripada Al-Quran tu sendiri contohnya surah Ad-Duha. Siapa yang ke sini rasa dia terkesan dengan surah Ad-Duha? Ada? Ataupun tak, apa kaitan surah Ad-Duha? Terkesan Sebab Ad-Duha, dalam surah Ad-Duha Allah mengungkit kepada Nabi SAW beberapa benda kan. Allah mengungkit nikmat tertentu dan kemudiannya Allah meletakkan expectation tertentu. Kalau kau sedar nikmat yang aku dah bagi kat kau, you should have a certain way of behavior or action towards orang lain yang kekurangan nikmat itu So sebab Allah ungkit apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukan kau dulu kau yatim, aku yang bantu kau. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukan kau dulu kamu sesat, tak jumpa jalan Maknanya Nabi dah perasan dah umat ni ada isu, tapi tak jumpa jalan. Sesat in the sense that tak jumpa jalan bukan sesat macam kita sesat, ajaran sesat tu. Maknanya cari jalan tak jumpa, cari jalan tak jumpa, tapi aku yang bagi hidayah kan, bermula dengan Jibril turun dan sebagainya. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dulu kamu serba tak cukup, aku yang bagi cukup kan. Dulu Nabi Muhammad SAW ialah dalam keadaan tak cukup, tapi dengan berkahwinnya, dengan Allah takdirkan berkahwin dengan Khadijah, serba cukup. Kemudian Allah bagi dia punya expectation fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. So kamu sedar kamu dulu anak yatim, aku yang bantu kau kan. So bila kamu tengok anak yatim yang lain, kamu sepatutnya macam mana? So always Allah meletakkan nikmat dan expectation Tidak pernah Allah gambarkan nikmat tu percuma dalam Quran lah. Lepas tu kamu dulu tak tumpu jalan kan, aku bagi hidayah. Sekarang as-sa'il, orang yang banyak tanya, banyak songeng ni sebab dia tak dapat hidayah lagi tu kan. Kenapa kamu nak buat perangai dengan dia orang pula? Sepatutnya kamu sedar aku dah bagi nikmat kat kau. So bila kamu tengok orang yang tak ada nikmat tu lagi, kena fikirlah macam mana nak bagi nikmat tu kat dia kan. Dan seterusnya kamu dulu kamu sebut tak cukup, kat aku yang bagi cukup. So orang nikmat ni sepatutnya begitu So kalau kita sedar macam tu, maknanya Allah boleh ungkit benda sama dengan kita kan, both dalam aspek yang dunia dan akhirat lah Sebab tu bila saya nak pendekkan cerita, sebab surah Duha ni kita boleh bincang dalam sesi yang lain, dan rasanya ramai yang dah cover pun dalam surah kan. Sepatutnya kalau nak pendekkan cerita
Alhamdulillah sekarang kita dah ada orang yang concern pasal perkembangan kita dan sebagainya kan. Kita ada nakib dan sebagainya. So bila kita jumpa orang yang miskin dan yatim agama kan, maksudnya kefahaman agama dia pun kurang, tak ada nakib kan, yatim, sepatutnya buat apa? So kalau kita faham surah-surah ni dan kita tadabbur sungguh, dia akan jadi natural Kita alhamdulillah Allah bagi nakib, dia tak ada, aku nak jadi nakib dia, sebab tu aku tajmid. So benda-benda tu adalah natural natijah daripada memahami Al-Quran lah sepatutnya. So saya just petik kat situ sebab surah Duha tu antara surah yang memang directly orang Allah kaitkan dengan aku dah bagi nikmat kau kat sini, aku expect something. Kalau kau pun tak buat tu, aku tak puas hati. Dia begitu kan. Dan kalau dengan Nabi Muhammad SAW tu, Allah ungkit nikmat tu untuk memberi gambaran bahawa apa yang kita patut buat kepada orang yang tak dapat lagi nikmat tu is part of expectation yang Allah letak in the first place kan. So kita, kalau kita, of course lah, dia akan balik kepada adakah kita rasa ada nakib tu nikmat kan. So itu satu benda dan sebagainya. So begitu Berat. Siapa rasa berat? After all of this, rasa ya Allah beratnya. Okay. Ni respon daripada survey dulu Sedia tak apa perasaan terhadap tugas buat usrah? Berat sebab tanggungjawab berat. So itu macam kasar je pula soalan. Now, kalau saya tanya ni, siapa yang kat sini rasa nak masuk syurga tu berat? Oh, tak ada semua rasa ringan. Interesting. Berat Okey. Hakikatnya berat kan. Kalau kita baca Quran pun Allah kata kamu ingat kamu masuk syurga tanpa diuji dan sebagainya. Tetapi adakah kita sedar hakikat nak masuk syurga tu berat, memberi impak apa-apa kepada niat kita nak masuk syurga tak? Adakah sebab aku nak masuk syurga, berat lah. Oh ya ke, alamak, nak ke tak nak ke tak? Adakah jadi begitu? Ke nak tu nak lah kan. Maknanya bila berat tu just tinggal macam mana kita nak pikul berat tu kan. Macam mana nak boleh lepas juga So sama sebenarnya. Kalau kita faham benda-benda macam tu, dia natural sepatutnya kan. Macam so usaha je lah kan. Dia tinggal begitu of course saya tak kata siapa yang komen ni tidak begitu. Tapi dia jadi weird Dia jadi weird. Kenapa macam bila saya tanya syurga berat tak, ramai yang kata berat. Tapi kadang-kadang dia interesting macam ni. Bila cakap syurga tu berat, biasanya datang dari otak. Sebab dia teori kan, syurga tu berat Tapi bila cakap bahawa usrah tu berat tu, biasa datang dari hati. Sebab tu gaya tu pun oh berat lah. Dan biasanya dari hati tu menyebabkan dia ada implikasi tu. So dekat situ yang quite interesting bila kita cakap syurga berat tu, sebab kita tak terasa syurga tu berat. Biasanya sebab kefahaman Islam kita lah, kita tak rasa implikasi nak masuk syurga tu kena buat benda ni. Once kita rasa, kita rasa macam oh heavy ni kan, dan kita tempuh juga. So sama juga dengan tanggungjawab sebegini So sebab tu first and foremost memang always kita kena begin with why. First kali kenapa kita buat sebenarnya kan. Sebab itu yang akan menyebabkan kita willing to go through cabaran yang ada Kalau kita tengok wahyu yang kedua dan ketiga pun, memang dari awal penurunan wahyu pun Allah dah indicate memang kerja ni berat, betul tak? Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan sakila kan. Maksudnya memang Allah dah suruh qiyam awal-awal tu sebab apa? Sebab memang akan jadi berat lepas ni. So tak ada orang yang akan kata tak sebenarnya ringan je. Dan saya kan tak akan cakap macam tu lah. Maksudnya orang kata so dakwah ni berat Memang itulah hakikatnya. But itu tidak sepatutnya menjadi faktor yang menyebabkan kita decide nak atau tidak. Sebab nak atau tidak tu sepatutnya kita dah tengok beyond that kan. Takkan tak nak syurga kan. So ini antara benda yang membawa ke sana. So nak tu datang dulu, dan berat tu datang macam mana. So macam mana nak pikul. Tugas khalifah berat tak? Siapa yang rasa tugas khalifah berat? Okay, kita nak lajukan ni supaya sempat menghabiskan malam ni. Takkan jadi sesi ketiga pula. Okey, boleh respon dengan sepantas mungkin. So generally speaking, bila kita cakap pasal tugas khalifah, for sure dia berat Siapa pernah tadabbur surah yang memang fokus dia pasal khalifah? Pernah tak? Surah apa? Siapa boleh agak surah apa pasal khalifah?
Mainly pasal khalifah. Basically dia surah yang ayat pasal khalifah tu lah. Surah apa? Surah Baqarah kan. So siapa pernah tadabbur surah Baqarah? The whole package. Pernah? Ke ya Allah panjangnya macam mana nak tadabbur tu kan. So ni nak bagi ringkasan lah kot. Nanti boleh tadabbur sendiri. Kalau kita perasan surah Al-Baqarah tu, salah satu aspek dia ialah aspek tugas khalifah. Di awal surah tu 230 memang Allah cerita daripada bagaimana bila Allah berkata-kata kepada malaikat nak jadikan khalifah tu kan. Tu awal surah. Dan first half of the surah memang cerita pasal orang senior kita basically, Bani Israel. Senior kita yang sepatutnya menjalankan tugas khalifah, tapi kita pun tahu perangai dia dan apa yang dia buat dengan setiap kali dia dapat misi tersebut. Pun kita dah dipendekkan cerita, kita tahu cerita dia. Until the exact tengah-tengah surah kan. Di tengah-tengah surah Al-Baqarah tu exactly, itu pun orang bincang pasal miracle of the Quran kan. Bila Allah cakap wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Word pertengahan tu exactly word apa tahu ayat tengah-tengah surah Al-Baqarah. Dia macam kalau tengok jumlah ayat dia exactly ke tengah. Dia memisahkan first half of surah and second half of surah. Dengan itu Allah kata sekarang ni legasi bertukar kan. Bertukarnya daripada legasi Bani Israel senior kita kepada legasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya ialah okey, tukar daripada capital city kita daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Maknanya legasi umat Bani Israel dah habis, now new legacy kan. Dengan tu Allah kata kamu jadi umat wasata. Kalau kita baca second half of the surah, kita akan perasan ayat hukum hakam sepanjang tu hukum hakam, betul tak? Ayat wajib puasa kat situ kan, kutiba alaikumusiyam, lepas tu kutiba alaikum yang lain-lain kan, wasiat, qisas, wajib. Dan even ayat yang paling panjang pun pasal apa? Pasal hutang kan, dekat tu kan. So kalau kita perasan semua ayat hukum hakam kat situ. Kenapa ayat hukum hakam tu? Itulah kerja kita sebagai khalifah kan, nak make sure semuanya benda tu terlaksana atas muka bumi. Siapa rasa berat? Macam kalau baca tu macam ni kerja aku semua ni, nak kena bagi benda ni jadi. Berat tak? Sebab tu tanya pernah tadabbur ke tak surah tu kan. Sebab memang kalau kita tadabbur from that perspective, kita baca tu di sini kita ni semua fail dalam tugas khalifah. Now kamu punya now your turn kan, tugas kamu sekarang. Kalau kita baca tu macam wah kan, macam mana nak buat ni? Siapa yang boleh rasa macam bila baca tu macam boleh ke? Possible ke nak buat semua ni? Ada yang boleh terfikir macam tu tak? Ke baru terfikir? Ataupun tak nak fikir? Macam mana? Ke tak sanggup ni? Ke tangan pun dah berat nak menaik dah. Kan? So quite interesting sebab natural manusia saya rasa bila saya baca pun macam boleh ke ni? Mampu ke nak buat benda ni kan? Tugas berat ni. Tapi quite interesting lah dekat situ bila Allah tutup dengan ayat apa? Semua familiar dengan ayat yang last sekali? Apakah ayat last surah Al-Baqarah? Familiar? Ada yang tahu? Kalau tak tahu bunyinya pun tahu maksud dia kan? Ataupun boleh buka Quran kan? So basically apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan? Maksudnya quite interesting bila kita rasa macam tu. Allah cakap macam aku macam tak mampu nak buat yang lalu tu Allah terus cakap apa? Aku tidak mentaklifkan benda melainkan kamu mampu. So bila aku dah bagi ni maknanya mampulah tu. Kamu nak tak mampu benda pula kan. So dia begitu dia mafhum dia bila kita tahu macam tu, macam oh kalau aku rasa aku tak mampu tapi Allah kata aku mampu, aku nak percaya Allah ke percaya nafsu? Tu persoalan lah. Biasa orang kata kalau orang self doubt aku tak mampu nak pikul kerja ni kan, tapi Allah kata aku mampu. So aku nak percaya Allah ke nak percaya nafsu aku kan? So that's the question yang kita kena tanya diri kita sendirilah. Everyone have to ask that question. Kita nak percaya nafsu kita yang kata tak mampulah apa ke? Kita nak percaya Allah yang kata kita mampu. So that is where biasanya kalau siapa yang biasa tadabbur Quran dan sebagainya, you can feel the effect to your own self kan, sebab dia menjawab semua persoalan sebenarnya. Cuma ni kalau kita jarang tadabbur je lah. Anyway,
So in short so kita pergi. So bab kata siapa Mamat ni, a smooth sea never made a skilled sailor. So kalau kita nak berwawasan, kita nak jadi orang yang antara player yang ada impact yang besar atas muka bumi ni, kita kena expect come with that preparation is not a smooth ride lah. Maksudnya macam ni, prosesnya akan berliku-liku. Sebab itulah kita akan jadi orang yang bukan calang-calang, insya-Allah, untuk bawa misi ni ke depan kan. So do not expect, maknanya macam ni kalau nak share, tak tahulah siapa yang kat sini dah rasa ikut usrah ni, ya Allah, heavynya kan, mencabarnya kan, dengan assignment, dengan submission, dengan tiba-tiba kereta rosak, macam-macam lah kan. Kebetulan saya tadi tiba-tiba tayar bocor on the way balik kampung dah sebab tayar pecah. Macam-macam benda yang berlaku pada diri kita yang menyebabkan jadual kita pun alamak macam nak prepare malam ni dan sebagainya. But all of those, bila kita faham semua benda ni, dan saya petik kata-kata ni sebab we realize that Allah takdirkan semua benda ni for your own preparation untuk carry a bigger challenge ataupun a role to play in the future kan. So begitu So do not expect jalan yang mudah lah kalau kita nak jadi orang yang berperanan yang besar, insya-Allah. Hopefully kita ada cita-cita tu. So nak cuba wrap up ni Okay, hopefully masih mampu mendengar di penghujung ni. Now kalau kita tengok para sahabat, okay, saya pendekkan cerita sebab kalau tak cerita dia panjang. Kalau kita tengok sahabat ni, Allah takdirkan tarbiyah yang mereka lalui itu amat mencabar kan. Of course ada elevation dia kalau siapa yang tak pernah dengar kupasan, tapi tak apalah, tak cukup masa. Senang cerita, rasanya kita boleh nampak cabaran yang mereka lalui di fasa Mekah dan di fasa Madinah. Perlukah dia orang diuji sedemikian rupa? That's a question. Perlukah dia orang teruji macam tu sampai kan? Macam kesiannya kan. Kalau saya tanya, perlukah seseorang melalui apa yang para sahabat lalu untuk menjadi seorang Muslim yang soleh? Jawapannya obviously lah tidak. Sebab masa awal lagi sebelum ujian tu timbul, masa zaman Syriah 3 tahun pertama, dah jadi soleh pun Abu Bakar semua kan. Tapi Allah takdirkan kena berdakwah secara jahar. Dan start datang orang dan nampak, dia declare kat Bukit Safa tu kan, memang akan datang lah kena lepas tu kan, dan kena seksa dan sebagainya. Kenapa perlu benda tu? Now, mereka bukan ditarbiah untuk jadi baik sahaja, soleh sahaja, tapi mereka ditarbiah untuk jadi tulang belakang kepada dakwah ni, untuk pergi ke seluruh dunia. Hence, the process bukan calang-calang. So, similar dengan kita, we have to appreciate, kalau kita nak jadi Muslim baik saja, usrah ni tak perlu sebenarnya. Usrah yang prosesnya rigorous dan kena commit dengan setiap wasilah, tugasan lagi dan sebagainya kan. All of this is not just to make us a good Muslim, tetapi a good Muslim in the kefahaman orang biasa lah. Tetapi untuk menjadi tulang belakang kepada dakwah ni for the long run, insya-Allah. So we have to appreciate that. Otherwise kita kan kenapalah kena ni kan. Tapi tak, we want great things for each of us, insya-Allah, untuk kita pilih our role, dan juga insya-Allah ganjarannya bukan calang-calang juga insya-Allah. Hopefully siapa tak tahulah, ada yang dah memang mengidam, aku kat syurga nanti aku nak tanya Abu Bakar macam mana pengalaman dia. So siapa yang mengidam macam tu, dia akan jadi drive yang bukan calang lah, untuk dia sentiasa emulate those great figures, supaya kita ada chance nak berjemu dengan mereka, insya-Allah kan. Now, isunya ialah kebanyakan kita terfokus dengan benda ni. Faham? Tahu ke benda ni apa ni? Kalau orang yang lari berhalangan tahu benda ni kan. Most of us are terfokus kepada benda ni. Faham ke kalau saya cakap macam tu? Macam kita terfokus kepada halangan. Sebab tu kita jadi doubtful dan sebagainya macam. Tetapi, boleh bayang tak orang yang terfokus kat benda ni, kat belakang tu? Boleh imagine tak? Kalau dia mata di hutan, dia nampak di hutan selungguk kat situ. Boleh perasan tak kalau dia macam tu, dia tak nampak duit tu je, sehingga kadang-kadang dia langgar je halangan tu, tak perasan. Dia nak duit, apa dia ni, apa halangan ni? Tolak lah. Faham tak analogi tu? Kalau kita perasan orang-orang yang macam mata dia nampak syurga dah seolahnya, macam aku nak syurga kan. Dia halangan tu, dia macam dia terlanggar tu, kadang-kadang dia macam bila terlanggar tu perasan, oh ada halangan ni. Lalulah bawah dia ke atas dia ke kan. Tapi dia nampak ke lepas tu. Isu kita kalau kita tak nampak syurga tu lah. Sebab tu kita kena tadabbur Quran banyak dan sebagainya. Sebab kalau kita nampak syurga tu macam terliur, halangan tu akan jadi kecil. Realize it or not. Sampai kita tak perasan. Macam kalau kita tengok cerita zombie nak kejar orang, dia langgar je apa benda kan. Dia bukan perasan ada benda tu kan. Dia bukan fikir macam mana nak lepas meja tu macam mana. Dia macam dia nampak habuan tu. Kita sepatutnya gitu So sebab tu vision must be clear. Sebab tu dalam Islam yang turun semua akidah dulu kan.
Sebab tu lepas tu datang kesusahan, dia dah ready untuk rempuh semua. Sebab akidah dia solid. By hook by crook aku nak syurga. Tak kisah aku nak syurga juga. Senang ke susah aku nak syurga. If we become that, insya-Allah cerita pasal susahlah nak tajmid, susahlah online, susahlah apa tu, dia jadi macam technical lah, macam fikir macam mana nak overcome. Dia dah tak fikir dia tak bukan kita kata tak fikir technical untuk resolve tapi macam setengah tu dia jadi mental block. Sepatutnya tidak ada. Sebab always go back to why Jannatul Firdaus is worth fighting for. Okay, ni ending of pengisian saya. Cumanya Q&A ni hopefully masih boleh ni. Sebab dalam form tu ada beberapa Q&A yang ada some of you bagi. So saya nak glance through kalau perlu jawapan dia. Contohnya in short, ada yang tanya, sejauh mana usrah ni berkesan dalam membentuk pribadi seseorang? Now, saya akan petik dalam konteks usrah manifestasi zaman sekarang yang bermula dengan Ikhwan bila dia revive balik rohnya. Siapa yang tahu Ikhwan Muslimin figure-figure dia amat ramai masuk penjara, dipenjarakan. Dan kalau siapa yang rajin bacalah buku Zainab Al-Ghazali ke apa kan, kita akan perasan quite interesting orang yang ramai masuk penjara, ada yang puluhan tahun, tapi istiqamah dia bukan calang-calang, which is that in itself is a proof of certain level of success of apa yang dibina dalam usrah yang mereka ikuti. Itu in short kalau yang kita baca cerita-cerita yang on the positive side tu lagilah interesting kan. Macam sebab ramai sangat ikhwan ni masuk penjara, bila ada banduan yang ialah penjahat penjenayah masuk penjara, ada yang sebab dia masuk penjara, dia keluar tu dah alim dah, sebab setiap hari duduk bergelumang orang macam ni kan, dan ramai sangat dalam penjara tu pula. So dia jadi macam masuk universiti belajar agama pula kan, sebab ramai sangat orang pendakwah di dalam tu kan. So benda tu berlaku Now bukan, ini di Mesir. Dr. Rantasi di Palestin kan. Okey. Tapi sebab masa saya cuba laju Okey, siapa pernah dengar ni Du'at la qudat? Ataupun dalam bahasa kita pendakwah bukan penghukum. Ataupun dalam bahasa Inggeris we are, ada orang buat t-shirt tu we are preachers not judge. Du'at la qudat. So ditulis oleh Hasan Hudaybi Siapa tahu cerita dia sebaliknya? Pernah dengar tak cerita dia sebalik? Kenapa buku ni ditulis oleh Hasan Hudaybi? So statement tu hopefully kita boleh appreciate lah. Kita ni pendakwah bukan penghukum. Penghukum tu apa? Oh, dia tu ahli neraka, dia tu ahli syurga. Tu penghukum lah, suka-suka je nak hukum orang. Tetapi dia tekankan kita pendakwah. Kerja kita berdakwah bukan menghukum orang. Okay, now tapi dengan phrase tu je kita dah boleh appreciate kan. Tetapi tujuan masa buku ni ditulis, dia ada history yang lebih gelap daripada itu tau. Nak bagi pendek macam ni. Pendek cerita, kalau kita faham Mesir, macam mana siapa yang masukkan pendakwah-pendakwah ni di Mesir? Orang Islam ke bukan Islam? Boleh agak, sepatutnya boleh agak lah, sebab Mesir tu 90+% Muslim kan. So basically orang Islam memenjarakan orang Islam sebab dia berdakwah. Okay, boleh bayangkan Now, dan dia orang ditorture dalam penjara tu dahsyat sehingga cerita-cerita yang macam ni saya ambil salah satu cerita masa orang tu sebat, antara ikhwan yang kena sebat tu dia sebut perkataan macam ni tau. Panggillah Tuhan kau, dia boleh tolong tak? Dia cakap benda-benda macam tu. Memang dia torture begitu mental torture dan sebagainya. Now, based on benda yang berlaku macam tu, timbullah satu perasaan di kalangan some of pendakwah yang masuk penjara ni, kata orang-orang set-set macam ni dah layak, macam kita kata macam dah halal darah lah. Tak kafir lagi ke macam tu, dah cakap macam tu? Kau boleh appreciate perasaan tu tak? Kalau ada orang cakap kita macam tu kan, dia belasah kita, panggillah Tuhan kau, dan dia Islam, dia Muslim kan. So itu dia berlaku keretakan dalam anggota ikhwan ketika tu. Ada satu grup, especially yang muda ni, kata sekarang ni macam disebabkan tindakan dia orang buat macam tu, dia seksa orang ni bukan sebab lain, sebab dakwah. Malah dia cakap macam tu, dia dah layak diperangi, dah halal darah, dah kafir dah. So dia jadi grup hijrah wa takfir Dengan sebab itulah Hasan Hudaybi ni tulis ni, kita da'i bukan penghukum. Meaning even to that level, dia kata prinsip kita still kita pendakwah bukan penghukum.
So kalau you understand the history boleh berlaku dan dia prinsip yang dipegang, susah kita nak kata macam usrah tu tidak berjaya meng-create jati diri yang bukan calang-calang lah. So tu saya bawa secara short nak katakan the proof is there, in the sense that bagaimana usrah tu menghasilkan orang yang macam kita kata macam tak logik. Kalau aku dalam keadaan tu pun aku tak boleh nak bersabar kan. Macam mana nak kata dia still Muslim dan kita masih nak berdakwah dengan dia sedangkan dia cakap macam tu kan. Kita memang dah kata dah gone case lah seolah macam gitu kan. Tapi dia orang punya prinsip is very begitulah level dia orang tu just nak buat contoh jawapan pendek. Kat sini pula ada soalan quite interesting juga. Kalau semua usrah termasuk NGO lain menuju ke arah kebaikan, kenapa tak bersatu? Okay. In short, kat sini saya tertanya ialah apa definisi bersatu? Sebab saya biasa nak faham macam ni. Adakah you bila cakap ni kenapa maksudnya dia berpecah dan bertelagah? Sebab kalau maksudkan maknanya kalau semua usrah ni nak tu kebaikan, kenapa masih berpecah dan bertelagah? To us that is not acceptable. We should not accept any pertelagahan lah. That shouldn't happen. From our fikrah, kita punya fikrah, kita tak akan accept benda tu dan kita tak akan bertelagah dengan orang. Kalau orang lain buat tu, kita kena nasihat dia lah. Balik kepada tadi lah, kita da'i bukan penghukum. Jangan hukum dia kan, memang dia tu set-set konon-konon dakwah. So kita tak akan berhukum kan. So itu fikrah yang kita pegang, prinsip yang kita pegang. But kalau kita kata tak bersatu tu ialah kenapa duk gerak asing-asing, kenapa tak combine? Sebab setengah orang dia tanya macam tu kan, kenapa tak combine? Bukankah itu lagi bagus? Bukan isu bertelagah, tapi kenapa duk berasingan? Ada yang tertanya benda ni tak? Kalau sejujur, kalau tak ada tertanya, tak payahlah nak jawab ni. Ada yang tertanya ke? Kenapa dia orang ni tak jadi satu je lah? Kan lagi bagus, kan lagi efektif, sinergi dan sebagainya kan. Now, saya dulu memang amat tertanya benda ni, secara jujur lah. Sebab kalau kita kritikal kan, kenapa? Kan semua nak ni kan, kenapa tak bersatu kan? Now, nanti saya terbaca apa yang Maududi komen. Kenapa Maududi? Kalau tak kenal pun tak apalah. Yang saya boleh simpulkan macam ni lah. Ada beza kita nak sembang dengan kita nak make things happen. Kalau kita just nak sembang, sebab kalau orang tanya ke saya macam ni, adik-adik saya tanya, saya akan tanya, jap, kita nak sembang ke kita nak make something happen? Sebab kalau nak sembang boleh lah kita sembang macam itulah, sepatutnya bersatu lagi bagus, bla 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 kan. Kan rugi macam ni. So itu sembang. Bukan nak kata point tu tak betul. Kita sembang point yang betul lah. Tetapi bila kita cakap kita nak jadi benda reality, kita terpaksa deal dengan benda yang dah sedia ada. Depan mata kita, hakikatnya begini berdasarkan sejarah yang panjang. Alright. Unless kalau kita ni actually ada capacity, ada pengaruh yang tinggi untuk jom kita panggil talk share semua group, duduk sekali jom kita bincang macam nak bersatu. Kalau kita ada level pengaruh macam tu, dan kita boleh bincang lah benda ni. Tapi kalau kita ni small player yang kita cakap apa pun benda yang dah ada tu dah ada, then perbincangan kita akan jadi lain. Sebab betul macam Maududi cakap, theoretically yes, kan bagus semua ni bersatu, sinerginya hebat dan sebagainya. Tetapi ada faktor-faktor reality dan sejarah yang menyebabkan dia dah macam ni. Kau nak dipendekkan cerita. So our discussion, kalau kita betul nak berpijak atas bumi yang nyata dan betul-betul nak contribute kepada Islam, perbincangan kita akan jadi macam, okay, yang terbaiknya aku join kat mana, aku menyumbang sebaik mungkin, dan kalau semua fikir macam tu, semua orang akan menyumbang somewhere, dan akhirnya bila matlamat setiap ni pun tercapai, dia akan bersatu juga akhirnya. Sebab akhirnya semua pun negara dan dunia pun jadi apa yang masing-masing nak, dan kat situ dah tak adalah perlu berasingan sebab semua dah kembali kepada satu, tak tahulah bentuk baru khalifah ke pemerintahan ke apa yang baru kan, tetapi it will reach there in the end, insya-Allah. So dia jadi macam kalau orang yang kita bincang ni untuk membumikan something, then perbincangan dia kita takkan berpanjangan pasal kod kan bagus bersatu lah, sebab that's not gonna happen in the near future. Kalau nak pinjam kenapa tu, kita kena ada sesi lain lah. Faktor manusiawi, faktor ijtihad, bla 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 bla. Dia ada banyak faktor yang menyebabkan hakikatnya kita nak expect in the near future akan ada penyatuan. So kalau di Malaysia pun dah ada history panjang macam mana nak bersatu-satu, tapi ada perbezaan ijtihad yang menyebabkan benda tu susah nak jadi dalam masa yang terdekat. So kalau kita nak bagi jadi dan kita yakin benda ni memerlukan amal jama'i, tinggal persoalan ialah where is the best for me to contribute. Dan kalau semua orang fikir macam tu, semua orang akan contribute somewhere, dan insya-Allah akan tercapai juga apa yang kita nak. Okay. Now, ramai bila cakap pasal soalan ni, bila nak habis ni? Bila cakap pasal
Sorry lambat bila kita cakap pasal orang yang low self esteem ke, nak kata tak bersedia dan sebagainya, satu benda yang ni just self reflection kenapa kita jadi self conscious faham tak soalan tu? Macam apa yang membuatkan kita rasa macam saya ni tak mampu lah? Apa yang menyebabkan macam tu Kalau kita ambil contoh lain kalau kita dalam keadaan kita nak selamatkan orang, kita fikir macam tu tak? Kita sempat fikir macam tu tak? Contohnya apa Yalah, situasi emergency, tiba-tiba orang tu perlu diselamatkan. Ada kata, saya mampu ke selamatkan dia? Dia biasanya kita tak proses macam tu kan. There's an urgent need, we will do what we can lah. Apa saja yang possible kita cuba cara macam kan. So sepatutnya begitu, betul tak? So kat sini dia macam mind setting. So kita faham tak kita tengah nak buat apa ni? Kalau kita yakin ada orang yang perlu diselamatkan, kita takkan jadi macam orang yang duduk kat tempat macam siapalah aku dan sebagainya. We need to save those people. Dia macam ada urgency kat situ. Kalau kita passionate untuk share, siapa pernah lalu benda ni? You beli gadget baru ke apa? Oh bagus gila benda ni kan. Rasa nak share, rasa macam nak kongsikan dengan orang lain. Ke tiba-tiba rasa, tapi saya ni bukanlah layak sangat nak cerita pasal gadget. Ada rasa macam tu tak? Nak contoh apa? Kita rasa kek tempat tu bestnya kek ni kan, kena kongsi kat semua orang ni, rugi tak rasa ni kan. Tapi siapalah saya nak cerita pasal kek. Now, kat sini just nak kata, kenapa kita in constant doubt tu? Sebab kita tak timbul passion kenapa kita nak bawa apa yang kita nak bawa, ataupun kita tak rasa benda ni penting. That's the only thing. Siapa yang kenal saya from saya kecil know who I am Dan sebab tu ramai orang yang kenal saya lama akan terkejut. Satu, kalau dia tengok saya punya video YouTube, memang terkejut habis lah. Mamat ni boleh bercakap kan? Kalau dengar saya bagi daurah, memang lagi terkejut lah kan. Saya pernah dapat seorang sister tu memang cakap, Saftin boleh cakap kan selama ni. Sebab sepanjang saya hidup sampai di universiti, memang jarang orang tengok saya buka mulut lah kan. Sebab ni memang ultra kera sumbang lah kalau kenal spesifik gitu Tapi tiba-tiba kenapa berubah tu? Dia bukan tiba-tiba saya rasa macam saya pandai cakap ke apa. Sebab dia macam kita didominate oleh passion tau. Macam kita tak sempat tu satu saya pernah dengar orang tu cakap man. Siapa yang didrive oleh perasaan macam ni, dia tak sempat nak fikir. Macam mana cakap Kau pernah dengar tak orang bercakap dan kau kata, dia ni siapa nak bercakap, muka tak handsome. Contohnya tu lah, kita judge orang kan. Tetapi orang tu dia tak sempat nak fikir pun dia handsome ke tidak. Dia fikir dia nak kongsi je. Faham ke that mindset? Maksudnya kita tak sempat nak fikir, jap aku ni bagus sangat ke apa kan. Dia macam benda ni too precious kalau nak simpan, kena kongsi, kena simpan. So dakwah ni sepatutnya begitu. Dan kita tak sempat nak fikir siapalah saya ke kan. Sebab kita bukan terfokus. Kita bukan nak promote diri kita. Benda ni yang nak diorang dapat kan. So macam saya, sebab tu saya biasanya saya tak perasan, jap aku lupalah aku tak kerti bercakap. Saya dah jadi gitu Saya terlupa saya sebenarnya tak kerti bercakap. Okay, tak ada sokongan dari Usrah Hamid. Ni jawab pendek je lah. Should it affect us? And we should be the solution So kalau isu-isu macam ni, sepatutnya dia tak hinder kita daripada bergerak terus. Kita yang sepatutnya meresolve tips agar semua Usrah dapat praktikkan. Okay, begin with why, rukun Usrah. Kenapa makin lama ikut Usrah makin beban? Again, begin with why, dan balik kepada passion Next step, okay, seterusnya kita nak habis dah. Ni bukan sesi malam ni, tapi if you understand all of this, still failing to plan is planning to fail. So dia akan sepatutnya di locality masing-masing kena plan lah. So macam mana aku nak jadi orang yang capable untuk deliver dan apa semua tu, macam mana aku nak boleh function, dan macam mana adik-adik kita dan sebagainya. So that require some planning lah InsyaAllah. So this is the ending of my slide. Saya just guna kata-kata Al-Banna Ayuhal Syabab, wahai pemuda. Atas semua kaedah-kaedah yang kukuh yang kita dah present tadi lah, kita ajak anda semua, kalau anda yakin dengan kebenaran yang kami bawa ni InsyaAllah, dan nak wakafkan kemampuan masing-masing atas keyakinan tersebut, maka InsyaAllah itu lebih baik untuk anda semua sendiri sebenarnya, dunia dan akhirat. Wallahu'alam. So sekiranya ada apa-apa lah, walaupun dah amat terlanjak sampai 11.30 ni, hopefully dapat something, dan hopefully
boleh conclude lah tajuk ni kan, kalau tak takut tergantung tadi. So minta maaf sangat-sangat kepada penganjur dan kepada yang masih setia sampai sekarang. Harapnya nak kata apa menjadi satu titik tolak untuk kita bangkit lebih, lonjakan yang lebih tinggi insya-Allah seterusnya. Wallahu alam, kembali kepada penganjur lah.